Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Terima kasih kerana bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Pastinya anda bersama saya pagi Sabtu ini, Ismail Adnan. Dan saya Syafiq Kaisa. Apa khabar semua? Anda sedang menyaksikan kami pastinya di saluran berita RTM, MyTV 123, TV1. Juga anda boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa juga untuk mengikuti kami di semua platform media sosial seperti di Instagram, Facebook, Twitter dan juga di TikTok rasmi Berita RTM. Jadi hari ini, hari Sabtu, kita santai-santai je. Ya, apa planningnya hari ini? Oh, hari ada ini, nak ke mana-mana? temu Anwar Kedah. Ini agenda utama kita hari ini. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan sekitar negeri Kedah, ni habaq mai ni. Hari ini 12.30 tengah hari bertempat di Dewan Muazzam Shah Universiti Utara Malaysia Sintok Kedah. Jadi kalau siapa yang berminat untuk bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pendaftaran boleh dibuat menerusi laman web temuanwar.com. Okey, itu adalah untuk anda bertemu secara langsung dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seterusnya juga semalam sudah pun berlangsung Hari Peneroka Felda Peringkat Kebangsaan 2023 yang dilangsungkan di Maib Serdang. Jadi sedikit perkongsiannya antara rangkuman ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, RM300 insentif khas sumbangan kesihatan rahmah peneroka berusia 65 tahun ke atas, RM1 bilion setiap tahun untuk tempoh 10 tahun, RM36 juta setahun subsidi diesel, RM7.7 juta setahun kos operasi, RM21 juta pembinaan 12 pusat hemodialisis, 283 unit perumahan generasi baru Felda dan juga program digital madani. Jadi itu antara perkongsian dan juga intipati pengumuman yang dibuat oleh Amat Berhormat Perdana Menteri seperti mana yang dirangkumkan tadi dapat kita kongsikan, sudah pun dijadikan dalam bentuk infografik untuk memudahkan anda melihat apakah antara rangkuman pengumuman oleh Amat Berhormat Perdana Menteri bersempena dengan Hari Peneroka Felda. Jadi segala inisiatif dan juga insentif ini disambut baik sebenarnya semalam, apatah lagi selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan apabila beliau masuk saja ke Felda, gelap gulita katanya. Tak nampak jalan. Sebab itulah ramai sebenarnya yang memberikan sorakan yang cukup hebat semalam apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi kelulusan 7.7 juta setahun kos operasi, terutamanya untuk lampu. Okey, banyak lagi inisiatif lain yang dirasakan sesuai dan akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini antara semalam rangkuman dan juga imbasan yang berlaku bersempena dengan Hari Peneroka Felda Kebangsaan 2023 di Maib Serdang. Itu berita gembira untuk mereka yang berada di Felda. Ini pula untuk penjawat awam di mana skim gaji penjawat awam perlu dinilai semula. Jadi perkara ini akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan, di mana penilaian yang terakhir sekali dilakukan ialah pada 2013. Lama sangat dah. Jadi pertimbangan ini juga berdasarkan upah gaji penjawat awam yang dilihat masih berada di tahap yang rendah. Penilaian itu masih lagi akan dinilai semula. Itu dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan masih lagi perlu mendapat persetujuan Dewan Rakyat dan juga menteri-menteri kabinet. Seterusnya, seperti yang dijangkakan oleh beberapa penganalisis bagi kadar dasar semalaman ataupun disebutkan sebagai OPR, kalau tahun lalu kita menyaksikan lebih kurang 4 kali kenaikan, kali ini diumumkan kadar OPR kekal 3.00% yang memberi kelegaan kepada peminjam-peminjam yang membuat pinjaman pada kadar boleh ubah ataupun flexible rate. Kadar dasar semalaman yang dikekalkan ini sudah pastinya penceritaannya itu dan naratifnya memberi kelegaan buat peminjam, dan ini disebabkan oleh kadar OPR yang dinaikkan beberapa kali sebelum ini memberikan impak kepada peminjam yang berpendapatan rendah dan sederhana. Jadi itu untuk peminjam. Untuk negara pula, OPR tidakkan jejas pelaburan perdagangan negara. Ini telah pun dinyatakan semalam oleh Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Berikutan, perdagangan ekspor dan import dipengaruhi ekonomi global. Kalau kita lihat, pelabur asing tidak banyak impaknya, tetapi kalau pelabur tempatan, ini akan memudahkan apa yang mereka lakukan sekarang kerana cost of financing kekal sama. Sedikit lagi mengenai ekonomi kita, di mana tadbir urus baik mampu tarik keyakinan pelabur asing. Seperti mana yang dinyatakan juga semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Satu berita gembira, minggu depan Elon Musk dijangkakan akan berunding dan juga berbincang bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menambah pelaburan di Malaysia. Okey, ini pelaburan bernilai tinggi, berimpak tinggi yang akan memberikan manfaat kepada negara. Jadi pertemuan empat mata antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga antara hartawan bilioner di peringkat dunia itu. Sedikit lagi perkongsian kita bawakan. Inilah dia.
kita ucapkan sebenarnya titipan takziah kepada ahli keluarga mangsa yang terlibat dalam tragedi kepala air di jeram air putih di Kemaman Terengganu. Untuk semalam, jenazah Muhammad Fikri Saliman 24 tahun yang telah pun selamat disemadikan di tanah perkuburan di Batu Pahat pada pukul 7 pagi, dan jenazah Muhammad Fikri telah pun dibawa dari Hospital Sultan Nur Zahirah ke Masjid Sri Pengkalan Kampung Parit Kuda Batu Pahat. Ya, misi mencari masih lagi diteruskan untuk menemui seorang lagi sebenarnya mangsa kejadian ini. Jadi kita harapkan kepada semua yang terlibat dalam misi ini baik-baik sahaja, jaga diri juga sebenarnya, jaga diri, jaga keselamatan. Kita harapkan kepada anda semua di luar sana, ialah Sabtu dan Ahad ini pastinya ramai yang merancang untuk pergi bercuti atau ke mana-mana. Tapi seperti mana kita selalu wawarkan kepada anda, sila lihat lebih dahulu ramalan kaji cuaca bagaimana sebenarnya dan lakukan persiapan dari segi keselamatan. Sebab kita kalau boleh, kalau bercuti tu nak gembira je. Ya, sudah pasti amaran itu banyak kali dilaksanakan dan juga banyak diumumkan oleh pihak berkuasa, khususnya Met Malaysia, dan juga di portal-portal pihak berkuasa tempatan. Jadi selepas ini juga kita akan bercakap berkenaan dengan chatbot. Bagaimana ia memudahkan urusan kita mendapatkan maklumat dan juga menyelesaikan tujuan ataupun masalah. Jadi apakah sebenarnya chatbot ini pengganti kepada manusia? Tapi sebelum itu kita nak bersama dengan rakan kita di Kelantan FM. Apa kabarnya sebenarnya di Kelantan tu, bersama dengan rakan kita di sana, DJ Liz yang telah pun bersiap sedia. Silakan Kelantan FM. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai Syafiqah dan juga Ismail di Angkasa Puri. Kan? Jadi untuk anda semua, anda hari ini bersiaran secara langsung bersama dengan Liz bagi Seleksi Pagi Radio Kelantan FM. Dan untuk hari ini, apa ceritanya? Liz nak kongsikan berkaitan dengan PEDI. Apa itu PEDI? PEDI sebenarnya adalah Pusat Ekonomi Digital yang mana merupakan inisiatif utama Kementerian Komunikasi dan Digital KKD untuk komuniti setempat dalam memupuk sebenarnya penggunaan internet secara positif, selain membuka peluang kepada semua bagi mempelopori perniagaan secara dalam talian ataupun melalui platform e-dagang. Dan di Kelantan ini sendiri, sebanyak 72 PEDI telah pun dilaksanakan setakat ini dengan jumlah keseluruhan pengguna mencecah lebih 133,000 orang. Jadi ini adalah satu angka, satu jumlah yang sangat-sangat banyak, dan yang mana jelas membuktikan bahawa PEDI sebenarnya berpotensi dalam membantu meningkatkan taraf hidup dan juga mobiliti penduduk setempat. Jadi sebenarnya pelbagai program keusahawanan oleh PEDI yang telah pun dilaksanakan, antaranya adalah kursus pengendalian makanan, kelas asas perniagaan dalam talian dan juga kelas ICT yang mana boleh dimanfaatkan oleh komuniti setempat untuk meningkatkan kemahiran di samping menjana sumber pendapatan. Dan bagi negeri Kelantan ini sendiri, PEDI di Temangan Macang sebenarnya antara salah satu kejayaan yang memberi impak besar apabila golongan usahawan di daerah itu sebenarnya berjaya menambah pendapatan, terutamanya selepas mendapat ilmu pengetahuan dari segi pemasaran dan juga pembukusan produk. Dan jadi pengurus PEDI di Temangan ini, iaitu Encik Abdul Razak Hamid, yang ketika ditemui pemberita sebelum ini juga berkata inisiatif kerajaan melalui penubuhan PEDI khususnya di kawasan pedalaman seperti di Temangan Macang menerima sambutan yang baik daripada orang ramailah, dan hampir setiap hari sebenarnya ada pelanggan yang datang ke pusat internet di situ bagi mempelajari teknik dari segi pengendalian makanan, pembukusan dan kelas asas perniagaan dalam talian dan juga ICT selepas mengetahui pelbagai ilmu sebenarnya yang boleh dipelajari di situ. Dan di PEDI Temangan ini juga pihaknya turut mencari usahawan-usahawan yang dilihat berpotensi untuk maju dan akan digilap supaya lebih berjaya. Dan seramai 36 usahawan telah pun dikenal pasti mempunyai potensi untuk dimajukan. Selain 423 orang sebenarnya sudah pun berdaftar untuk diajar cara supaya mereka ni dapat kembangkan lagi produk-produk yang dihasilkan. Dan pada 24 Jun yang lalu sebenarnya, Menteri Komunikasi dan Digital yang berhormat Fahmi Fadzil sempat meluahkan
meluangkan masa meninjau pusat internet komuniti di PEDI Temangan Macang ini sempena sambutan Hari Bersama Komuniti PEDI. Dan sementara itu juga sebenarnya pada hujung minggu, yang menariknya pada hujung minggu PEDI ini mengadakan program melibatkan kanak-kanak dan juga remaja yang mengikuti asas ilmu dan pelbagai bidang selain membantu usahawan tempatan terutamanya wanita agar berkebolehan dalam pelbagai bidang. Dan satu yang menarik sebenarnya mengenai pusat komuniti PEDI ini adalah peserta hanya perlu membayar yuran tahunan. Ini yuran tahunan sebanyak RM5 sahaja bagi seumur hidup. Selain dibimbing dan diajar dengan pelbagai kaedah untuk memajukan produk masing-masing. Okey, itu antara perkongsian berkenaan dengan PEDI lah di negeri Kelantan ini dan khususnya PEDI di Temangan. Jadi untuk anda sebenarnya boleh hadirkan diri ke PEDI untuk mendapatkan pelbagai info dan juga informasi nak gunakan internet, sepenuhnya berkaitan dengan PEDI ini. Baik, itu antara perkongsiannya lah. Ya, jadi untuk anda jangan lepaskan peluang ini. Baik, saya rasa itu sahaja kan perkongsian daripada Seleksi Pagi bersama Radio Kelantan FM hari ini bersama juga dengan Liz. Jadi nak tahu perkembangan terkini lagi, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami pastinya di Kelantan FM. Jadi itu sahaja, kembali kepada rakan tugas kita iaitu Ismail dan juga Syafiqah di studio. Selamat pagi Malaysia. Silakan Ismail dan Syafiqah. Terima kasih DJ Liz. Selalunya orang kata Syafiqah, robot ni tak ada perasaan. Tidak berperasaan seperti robot. Itulah sebab tu orang kata susah teknologi nak menggantikan manusia sebenar. Saya nak kongsikan sikit Ismail. Kalau di Malaysia ini, purata mereka yang berusia 16 hingga 64 tahun ni akan melayari internet satu hari selama 2 jam 47 minit. Itu purata. Lebih kalau tinggi awak pribadi lah. Berapa? Macam lebih je. Saya masuk dalam purata. Sebenarnya saya yang menaikkan purata tu. Okey. Tapi itulah dia sebenarnya hakikat ya, masalah yang sedang kita hadapi pada ketika ini. Cuma bagaimana kita menggunakan teknologi ini untuk kita mendapat manfaat dan juga menterjemahkan manfaat hasil daripada penggunaan teknologi secara efektif. Ya, betul. Jadi hari ini untuk berbicara bagaimana sebenarnya teknologi ini mampu dimanfaatkan oleh mereka, terutamanya bagi mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental. Ini satu isu yang sangat penting untuk kita bicarakan. Hari ini kita bawa terus ke studio dua tetamu. Di sebelah kami ialah Dr. Abdul Hakim Zahari, Pegawai Perubatan di Jabatan Psikiatri Hospital Kajang, dan juga Tuan Hirman Razali, Pengasas Padu. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih bersama kami. Padu AI Powered Chatbot Builder Platform. Mungkin sedikit boleh dikongsikan berkenaan AI yang dijana melalui platform ataupun pembangunan platform ini. So basically Padu AI ni kita bermula sejak 2017, 2018 lagi. So masa tu AI ni belum, orang tak kenal lagi. Chatbot ni pun orang duk ingat macam auto reply. Kan ada button-button. So since pandemic ni kita dah kenal dengan OpenAI, kita dah kenal ChatGPT, dah ada GPT punya transformation semua tu. And then sekarang ni chatbot ni lebih cantik lah. So kita dah adapt kepada kemajuan teknologi tu dan sekarang ni kita dah ada AI yang sangat advance. Meaning that dia boleh faham apa yang orang nak, dia boleh reply balik dengan maklumat-maklumat yang tepat dan dia ada sedikit emosi tapi bukan emosi yang dicipta, yang ada daripada dia lah. Maksudnya emosi itu dicipta. Tapi dia boleh fahamlah emosi and sentiment manusia. Okey. Tumpuan hari ini pastinya kita berikan untuk mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental. Jadi betapa seriusnya sebenarnya senario masalah kesihatan mental ini di Malaysia, Doktor? Okey. So yang ni memang lepas pandemik orang dah mula sedar tentang benda ni sebenarnya kan. Sebelum ni bila cakap pasal kesihatan mental, pergi jumpa doktor gila, macam tu kan. So basically lepas pandemik ni orang sedar bahawa anxiety tu wujud, orang sedar bahawa depression tu wujud dan orang mula cakna tentang pengurusan stres apa semua. And then lately baru je kita ada pagi tadi nak datang sini tu ada orang kongsi pasal ada satu artis baru je suicide kan. Kokoli. So and then antara yang bahaya tentang bila artis suicide ni ialah yang kita takutkan ialah pasal mass suicide. So nanti yang pengikut-pengikut dia, yang follow dia apa semua pun akan turut suicide juga. So sangat-sangat bahaya. So basically kesihatan mental ni dah jadi
satu benda yang sangat penting, sampaikan WHO keluarkan keluarkan data bagi tahu kalau kita invest $1 dalam kesihatan mental ni actually, dia punya return of investment dia 4 kali ganda. So dapat $4. So that's why mana-mana organisasi, mana-mana jabatan dekat dalam kerajaan ke, dekat company mana-mana ke, investlah dalam kesihatan mental sebenarnya. So sebab dia punya return of investment dia tu sangat-sangat tinggi. 4 kali ganda. Saya setuju dengan apa yang doktor nyatakan tadi. Sebab itulah bila saya nyatakan purata rakyat di Malaysia ni melayari internet 2 jam 47 minit sehari. Jadi bila kita melayari media sosial itu, kita memang nampak cubaan-cubaan membunuh diri, mereka yang depresi. Kadang-kadang kita pun jadi risau dan takut dengan situasi ini sekarang. Tapi itulah berbalik kepada teknologi. Sebelum kita bersiaran ini juga tadi, Ismail ada lontarkan soalan. Sangat benar sebab kita pun terfikir-fikir juga bagaimana sebenarnya teknologi ini boleh membantu kita, manusia yang sebenarnya punya hati dan perasaan. Nak faham jiwa dan perasaan. Kadang manusia pun tak faham perasaan manusia lain. Perasaan apa? Ismail? Kalau Dia ada dua lah. Tak faham dan tak nak faham. Jadi bagaimana ia berinteraksi dan bergerak? So basically dalam kita design chatbot ni, Sarah ni is dalam conversational punya space. So conversation lah. Dia throughout conversation ni kita boleh detect dan kita boleh trace the sentiment, the emotion, the perasaan. Tapi chatbot tu tak ada perasaan tapi dia boleh detect. So dari segi contohlah macam kita bersembang dengan kawan kita kan. Kalau kita bersembang bersemuka, kita ada nada dia, mimik muka dia, gerak bahasa badan dia kan. Tapi di dalam chatting pun kita boleh nampak orang kata tanda-tanda yang sama. Maksud dari segi penggunaan huruf besar, huruf kecil, dari segi penggunaan punctual kan, tanda soal, tanda seru, titik banyak, titik sikit, emojis. Those are emotion yang dilahirkan dalam bentuk text conversation. So yang ini yang AI bantu kita untuk detect what are the sentiment. Is it positif ataupun negatif? Kalau negatif, kenapa dia sedih ke? Dia rasa nak suicide ke? Yang itu yang kita dah implement dalam Sarah, dalam kita punya chatbot untuk detect this kind of sentiment dan kita akan pivot ataupun kita divert dia ke saluran yang benar kepada pakar-pakar ni lah. Tapi chatbot itu tidak memberikan solusi kepada betul. permasalahan itu. Cuma hanya trigger dan detect the problem. Dia trace sahaja. So sebab tu kita bekerjasama dengan pakar-pakar psychiatrist untuk kita tahu what are the limits. Sebab chatbot ni walaupun dia boleh detect all those things, dia boleh respond, tapi dia ada limits. Bila kita bercakap tentang mental health ni, limit tu sangat nipis lah, very thin. So kalau kita go cross the limit, something bad will happen lah. Sebab orang ada masalah kesihatan mental ni, dia nak cari orang meluahkan perasaan. Betul. Tapi masalah kita sebagai manusia, bukan semuanya ada teknik mendengar yang baik. Jadi kalau macam chatbot ini, adakah begitu? Itu sebenarnya replacement dia. Okey, alright. Saya suka sangat apa yang kita bincangkan pagi ini sebab bagi saya kita sekarang hidup dalam dunia yang penuh dengan invalidation, penuh dengan dismissive. So apa yang kita cakap orang buat tak tahu. Kita pergi kerja pun balik pukul 8 9 and then tak cakap pun dengan anak apa semua, dapat tak? So kita sekarang ni sebab ialah masing-masing ada fokus masing-masing dan dengan diri masing-masing sebenarnya. So basically so chatbot boleh ke tak buat benda tu, setakat yang kami pakai alhamdulillah, maknanya dia kita boleh latih dia untuk validate kita punya emotion. So dapat tak? So basically macam itulah, nak menggantikan manusia 100% of course tak. Tapi maknanya bila bersembang dengan chatbot tu kita rasa difahami. Kenapa saya suka benda ni? Sebab dalam kesihatan mental actually percakapan ni banyak sangat bila saya jumpa dengan klien, bila kita jumpa dengan klien, banyak sangat info ataupun maklumat yang kita dapat berdasarkan percakapan. Tapi kita kena jadi pendengar yang baik lah maknanya. So kalau kita macam dismiss dia percakapan dia, then that's it, tak dapatlah benda tu kan. So dengan chatbot ni dapat validate dia punya emotion dia, maknanya kita ialah yang tu kepakaran Cik Herman lah sebenarnya kan. Macam mana kita nak buat, nak bagi chatbot ni menjadi seorang rakan, buddy yang baik, partner yang baik untuk kawan baik kita, nak dengar kita punya emosi kita macam mana. Itulah kot. Tuan Herman, ada dua perkara di sini yang perlu kita fahami, iaitu chatbot dan juga dijana oleh kecerdasan buatan. Dua teknologi itu mungkin berlainan tetapi disekalikan. Mungkin kalau kebiasaan sebelum ini chatbot hanyalah disediakan satu template jawapan untuk disediakan dengan beberapa persoalan dan diberikan jawapan yang generik. Tetapi
AI generated, apakah jawapan-jawapan itu akan berbentuk generik ataupun AI itu akan berevolusi menurutkan kepada kecerdasan yang dibina melalui teknologi itu sendiri. Baik-baik. Ini pun satu benda yang ramai yalah kita semua tahu AI, chatbot semua kan, tapi ramai tak tahu apa dia punya cabang-cabang dia kan. Okay. So basically dia ada dua cabang yang besar lah. Kita boleh panggil rule based chatbot. Rule based ni maksudnya macam yang kita cakap tadi, dah ada soalan-soalan dia, dah ada okay if this then that. Kalau klik button ni pergi sini kan, ada rule based. So kita dah ada dia punya rules dia. So follow je the rules. The second cabang adalah AI based. So AI based ni apa yang kita tahu sekarang ni adalah ChatGPT yang kita kenal lah. But in fact banyak lagi tools lain. Kita ada Bing, ada Google, ada kan. So those are AI based. But both of these dia ada pro and cons dia. Contoh macam rule based ni dia terlalu fix. Dia tak boleh nak generic dan dynamic punya respon apa semua kan. So kita nak kena buat banyak rules. But AI based ni pula saya boleh istiharkan dia sedikit liar. Dia sedikit liar. So kita tak boleh maneuver dia ke mana kan. Kita pun tahu kan bila Dia kita belajar sendirilah. Betul. Kita bercakap dengan ChatGPT kan, kadang-kadang dia sedikit liar lah kan. So bila kita combine both, yang ini yang kita combine di dalam padu. Kita combine. Kita ada our own rules dan kita ada generative AI yang menggunakan ChatGPT ni untuk kita generate those kind of answer yang berbentuk dynamic, yang berbentuk custom, yang personalized, spesifik kepada orang yang bercakap dengan dia. Jawapan itu bersadarkan kepada ilmu bidang kepakaran psikologi, psikiatri? Yes, betul. Because bila bercakap tentang generative AI kan, GPT lah, generative AI ni, dia akan ada rujukan dia. So rujukan ni yang kita pointkan AI. Kita beritahu dia, okay AI, you answer this based on this research, based on this book, based on this paper. So rujukan tu datang daripada yang sahih lah. Bukanlah macam kita yang customize benda tak. That's why kita kena ada orang pakar untuk validate balik. Adakah jawapan ni mengikut dia punya spesifikasi lah. Okey. Saya mengambil kembali apa yang doktor nyatakan sebentar tadi. Selepas pandemik COVID-19 melanda, lebih ramai yang cakna sebenarnya mengenai masalah ataupun isu kesihatan mental dan apakah itu penyakit mental, perbezaannya. Macam sekarang ni lebih ramai yang terbuka untuk meluahkan perasaan mereka di media sosial. Tapi ialah kalau mereka rasa selesa terpulang, tapi ada yang mungkin pendam di hati dan itu yang memerlukan teknologi seperti chatbot ini. Betul. Tapi itulah yang paling dirisaukan mungkin bagi mereka, bagaimana dengan data peribadi mereka. Selamat tak selamat, takut rasa malu pula. Macam mana? Padu. Okey. Alright. So dari segi data peribadinya, sebab yang kita pakai yang untuk Sarah ni masih lagi sekarang dalam proses namanya Sarah. Sarah. Okey. Kalau okey, itu nama yang digunakan lah. Okey, faham. Kena tukar. Seterusnya tadi kan. Tukarlah nama jadi Ismail lah. Okey, silakan teruskan. Okey, so dari segi datanya, of course awal-awal tu mereka kena setuju dululah tentang apa benda ni, apa yang diorang cakap tentang privacy and all that, diorang kena setuju dulu sebelum diorang pakai Sarah. And then sekarang ni still lagi dalam, maknanya kita baru nak publish kepada public beta sebenarnya kan. Yes. Cik Herman. So belum open betul-betul pada public pun. Sebelum ni bagi dekat kawan-kawan cuba tengok macam mana kan. So basically maknanya benda tu of course kena ada satu term dan condition yang diorang dah baca terus apa yang diorang, sebab kok mana pun sebab kita berbicara tentang AI. So AI ni dia akan lebih faham kita kalau lagi banyak maklumat kita bagi dekat dia. Dapat? Okey. So lagi banyak maklumat yang kita bagi dekat dia tentang condition kita macam mana, lagilah dia dapat faham kita, lagilah dia punya solution yang nak bagi dekat kita tu lagi kena dengan kita sebenarnya. So itu yang user kena tahu bila nak pakai AI ataupun chatbot ni lah sebenarnya. Okey, cuma bila kita bercerita tentang chatbot dalam bidang psikiatri atau psikologi ini, the boundary between the chatbot teknologi dan juga manusia. Saya teringat mungkin ini fiction, tetapi filem itu pernah berceritakan tentang percintaan seorang manusia dan juga teknologi, tetapi bagaimana boundary itu meletakkan profession sebagai psikiatri, psikologis itu berada dalam kerangka teknologi itu disesuaikan dengan kehendak klien.
Ya, so basically bila kita bercakap tentang generative AI lah, sebab hari ni semua generative AI. Kita cakap generative AI, Sarah kan. Sarah. Kita nama Sarah kan. Tadi rasa nak tanya tu kenapa perempuan, kenapa bukan lelaki kan. Tapi memang ada kajian yang mengatakan wanita lebih seorang pendengar yang Yes, lebih baik correct. berbanding lelaki. Itulah jawapan dia. Aktif lah. Tak apa, nanti Ismail bolehlah jadi pendengar yang baik. Tak apa, nanti kita boleh option lelaki. Okey. Silakan tuan. So basically bila kita cakap dengan generative AI, dia ada role play. Kita panggil role play. Okey. So kita boleh bagi dia whatever role yang kita nak. So dalam Sarah ni, role yang kita bagi pada dia adalah sahabat baik yang caring and loving. So bila setiap kali orang bercakap dengan Sarah ni, dia akan gunakan that role, dia akan jadi that role. Dia akan jadi sangat pengasih dan penyayang macam itulah contohnya kan. So ayat-ayat dia tu very comforting. So kita bagi the role. So dekat situ juga kita bagi the rules. Kita ada role dan kita ada rules. So this rule yang kita letak the boundaries tu. So you as kita akan bagi tahu dia, you bagi suggestion untuk ataupun comforting untuk mereka-mereka yang ada kita detect ada kesihatan mental punya issues. Tapi jangan bagi solutions. So kita bagi the rules. Those are the boundaries. Sebab kita tahu sekarang punya teknologi kita belum yakin lah. Kita sendiri dan doktor sendiri pun kita belum yakin yang dia boleh solve the issue. But dia boleh detect, dia boleh trace dan dia boleh monitor. So once kita detect benda tu dan baru kita masuk ke fasa intervensi. So intervensi tu kita akan salurkan ke saluran ke pakar-pakar ni. Sebab sekarang ni orang, contohlah sekarang ni banyak tools. Kita tahu dekat agensi kerajaan sendiri ataupun NGO banyak tools yang untuk check whether kita ada masalah mental. Jadi Sarah akan bertindak sebagai pre-diagnose. Dia Sarah ni is your own body lah, your kawan lah. Kan? Kita ada kawan tapi Kalau bosan bolehlah bercakap. Betul. Kalau tak bosan pun boleh. Sebab bila kadang-kadang kita ada kawan, tapi ada benda yang kita rasa kita tak boleh cerita dengan kawan kita. Takut kawan tikam belakang Dia kalau orang perempuan ni okey lagi. Tapi kalau orang lelaki ni dia jadi bahan nanti. Tujuh keturunan tak habis kan cerita tu. So benda-benda macam itulah kita nampak. Kena kita tukar boleh. nama chatbot lepas ni. Doktor, mungkin ini satu pembangunan dalam bidang psikiatri dan juga psikologi membantu mereka yang memerlukan. Apakah mungkin ada masa depan yang lebih cerah dalam kita melihat kerjasama ini? Of course, Ismail. Sebab tu saya actually dalam kalau kita tengok dekat luar negara dah makin banyak research tentang AI dan macam mana dia digunakan untuk treat mental illness. So bukan setakat bukan setakat untuk kesihatan mental saja tapi untuk penyakit mental actually. So itu research yang keluar dekat luar negara lah. And then saya punya research sekarang ni tengah buat tesis sekarang ni ialah tentang tentang chatbot dan kesihatan mental lah sebenarnya. Okey. So saya melihat dengan pembangunan AI ni, so that's why tu saya macam sangat-sangat teruja jumpa dengan Tuan Hirman, belajar tentang AI sebab saya nampak sangat banyak opportunity. Psychiatry ni sangat berkait rapat dengan conversation, kita punya percakapan ni, and then yang kita nak dengan AI yang ada sekarang ialah macam mana dengan apa yang orang tulis, sebab tak ramai orang yang bila kita jumpa depan-depan macam tak nak cakap apa semua kan. Tapi bila tengok dekat social media tu, banyak gila kan. Panjang jawab. So ada orang yang jenis macam tu. So hopefully dengan chatbot ni kita dapat memahami orang yang macam tu basically, so macam mana dia punya perasaan dia, and then kita dapat bantu dia dengan lebih baik, dapat faham dia dengan lebih baik. So bukan setakat tu saja yang saya nampak dengan AI ni lagi. So basically bila dah ada kita dapat faham dia macam tu, and then akan datang kemungkinan boleh kepada treatment dan intervensi ni akan datang lah kan. And then kalau ada suicidal contohnya kan, so kalau ada suicidal, so apa yang perlu dibuat awal sebelum diorang pergi kepada befrienders ke apa semua. So sebab kok mana pun kalau dalam sekarang ni kalau orang ada perasaan bunuh diri, so kok mana pun kita akan direct dia kepada befrienders. Tapi ataupun mana-mana talian HIL kerajaan ke ataupun tetap channel yang betul. Ke channel yang betul lah. Tapi dengan AI ni mungkin awal-awal tu kita boleh ajar dulu tentang macam mana apa yang patut dia buat. Tapi yang ni akan datang. Maknanya akan datang sebelum lagi. So apa yang saya buat masa sekarang ni ialah Sarah ialah digital body, rakan sembang. Andai kata ada kita dapat detect macam ada sikit
masalah kesihatan mental. So kita boleh buat saringan. And then kalau ada macam nampak macam ada suicidal, then kita direct dia Sedikit kepada Tuan, macam mana kita nak berkawan dengan Sarah ni? Melalui WhatsApp juga boleh. Yes. So Sarah sekarang ni kita deploy dia di WhatsApp. So in fact Padu kita ada multiple platform lah kita boleh deploy, tapi kita memilih WhatsApp sebab WhatsApp ni dekat pakai. semua orang ada WhatsApp. So tak payah nak install, tak payah nak ni kan. So kita ada nombor telefon, ada nombor telefon yang kita boleh save lah dalam phone kita. Dan actually memang kita berniat untuk release as public beta. Kita tak pernah buat lagi public beta, this is the first time. So public beta tu nanti bila dia save nombor Sarah tu, just hi je kat Sarah tu. So Sarah akan mula dan akan adalah kita punya term and condition. So benda yang doktor cakap tadi for PDPA kan, data Boleh ke mungkin Google saja Padu. Yes, boleh. Maklumat lanjut. Harapnya Sarah tak screenshot lah perbualan itu. Hai Sarah. Dah jadi kawan kan? nak screenshot. Terima kasih Doktor. Terima kasih Tuan Hilman bersama dengan kami. Itulah dia. Bercakap tentang kemajuan teknologi AI ataupun kecerdasan buatan melalui aplikasian chatbot. Jadi sesuai untuk mereka yang introvert atau ambivert yang mungkin tak selesa untuk bercakap dengan seperti Ismail ataupun tak selesa bercakap dengan saya ke? Orang takut cakap dengan saya. Lelaki tak ada perasaan Ismail. Sama je dengan robot pun. Apa yang cakap dengan Sarah. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Dan kita akan kembali selepas ini. Saya nak tonjolkan perasaan saya yang lebih selepas ini. Jangan galau Selamat pagi Malaysia. Siapa yang ketentukan sama ada Malaysia kekal sebagai satu negara hebat di dunia? Yang akan tentukan bukan orang-orang tua yang lapuk pemikiran nak pecah belahkan rakyat. Yang akan tentukan masa depan ini aman, semua kita bersaudara, semua kita bekerja untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita adalah anak-anak muda sendiri. Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti membuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Dalam dunia yang mencabar, dalam media sosial yang menggugat, saudara anak-anak harus buat pilihan yang baik. Kerana satu kesilapan satu generasi akan menghukum negara kita ke lembah kehinaan. Satu kekuatan bangkit generasi baru ini. Kalau mampu saudara bangkit, percayalah, peta Malaysia, masa depan Malaysia muncul sebagai negara paling hebat di rantau ini. Polis Diraja Malaysia akan memberikan kadar khas bayaran saman bermula 21 April sehingga 21 Mei 2023 bagi semua saman trafik PDRM kesalahan tahun 2022 dan sebelumnya. Setiap saman
boleh diuruskan dengan kadar harga RM50 dan kadar khas ini tidak terpakai bagi saman trafik yang dikeluarkan pada tahun 2023. Ya, kita berusaha kembali untuk SPM Sana Sini. Kita mulakan dengan perkongsian berikut. Setelah hampir 50 hari bertungkus lumus menyediakan laporan mengenai ibadah haji, seramai 4 orang petugas media selamat pulang ke tanah air. 2 petugas media RTM iaitu Anas Mat Nor dan Ahmad Faiz Syauqi mengakui pengalaman membuat liputan haji sesuatu yang cukup istimewa biarpun berdepan cabaran cuaca panas. Selain menyediakan laporan, petugas media juga berpeluang menunaikan ibadah haji seperti jemaah lain. Baik, seterusnya untuk kes denggi. Jumlah kes demam denggi mencatatkan penurunan sebanyak 226 kes kepada 2,582 kes pada Minggu Epidemiologi ke-25 bagi tempoh 18 Jun hingga 24 Jun berbanding 2,808 kes minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan yang berkata tiada kematian akibat komplikasi demam denggi dilaporkan. Bilangan lokaliti hotspot pula meningkat kepada 130 lokaliti berbanding 110 lokaliti. Seterusnya, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB memperkenalkan 2 teknologi baru dari kluster bioteknologi dan makanan untuk pengkomersialan. Teknologi tersebut ialah platform genotype beresolusi tinggi True to Type versi 2 dan keju mozzarella analog berasaskan sawit. Setakat 2022, MPOB telah menawarkan 712 teknologi dan 194 perkhidmatan dalam industri sawit di mana 233 daripadanya telah dikomersialkan. Baik, itu SPM Sana Sini untuk pagi ini. Seterusnya kita akan ke Cerita Pagi Sabah. Kita akan bercerita berkenaan program Inspire iTalent 2023 bersama dengan Maznan Yunus. Silakan. Baik, terima kasih rakan di Angkasa Puri. Assalamualaikum, selamat pagi. Cerita Pagi Sabah pagi ini kita bawakan khas dari Sanakan Sabah. Ketika ini saya berada di Kompleks Sukan Sanakan untuk program Inspire iTalent OKU peringkat negeri Sabah tahun 2023. Kementerian Belia dan Sukan KBS terus mengekal dan menambah baik program bagi mencari pelapis atlet Paralimpik dalam usaha memastikan negara tidak ketandusan atlet pelapis pada masa akan datang. Salah satu inisiatif yang dijalankan ialah dengan mengadakan program Inspire iTalent. Bagi mengetahui lebih lanjut mengenai program ini, kita bersama dengan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah iaitu Tuan Apoy Jan. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Baik Tuan, kita ingin tanyakan di sini kan mengenai apakah yang menarik mengenai program iTalent anjuran Jabatan Belia dan Sukan. Okay, program Inspire iTalent ini adalah satu program yang membuka ruang dan peluang kepada golongan orang kurang upaya. Dan apa yang menarik di sini kita melihat penyertaan dan juga respon daripada mereka dalam golongan ini datang ke tempat ini memang mempunyai semangat dan juga ia merupakan satu sebenarnya yang saya katakan tadi ruang dan peluang untuk mereka mengetengahkan bakat-bakat untuk terlibat di dalam sukan para pada masa akan datang. So di peringkat awal ini kita nak kenal pasti kebolehan mereka, ketangkasan ataupun ujian-ujian yang dilaksanakan kepada mereka supaya mereka boleh dikategorikan dalam sukan-sukan yang sesuai yang boleh dilaksanakan oleh masing-masing lah. Baik Tuan, mungkin Tuan juga boleh kongsikan bagaimana program ini sebenarnya dapat membangun golongan OKU di negeri Sabah ini. Okey, setelah kita melaksanakan program ini, program Inspire iTalent ini, dia ada lagi susulan programnya iaitu iTrend, di mana program itu nanti kita akan pasti ataupun kita akan betul-betul memastikan kemampuan dan juga kebolehan para peserta dan kita akan bagikan mengikut sukan-sukan yang boleh dimain dan juga kebolehan mereka di situlah. Baik, akhir sekali Tuan, mungkin harapan daripada pihak
Tuan terhadap impak positif selepas program ini? Okey, kita berharap supaya program ini diteruskan untuk bukan saja di negeri Sabah tetapi untuk keseluruhan mereka dalam golongan kurang upaya ini, sebab mereka pun mendapat peluang dan juga kesamarataan untuk terlibat di dalam sukan, dan kita berharap melalui program seperti ini lebih ramai lagi atlet-atlet kita dalam golongan kurang upaya ini akan muncul ke hadapan dan akan mengharumkan nama negara, bukan saja negeri Sabah tetapi mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Itu adalah harapan kita bersamalah, ya. Baik, terima kasih banyak Tuan Apuijan untuk hari ini. Jadi kita harapkan lebih banyak atlet para akan dapat peluang dan ruang untuk bersinar mengharumkan negara. Sekian cerita Pagi Sabah untuk hari ini. Kembali bersama rakan kita di Angkasa Puri. Terima kasih Mas Zal untuk cerita Pagi Sabah. Sebenarnya untuk esok pada 9 Julai bakal dilancarkan program Madani Afiat. Jadi kita akan bersama dengan seorang tetamu selepas ini untuk memahami lebih lanjut apakah sebenarnya konsep Madani Afiat itu. Tapi sebelum itu sama-sama kita saksikan intro ini. Ya, itu dia Madani Afiat bakal dilancarkan esok di Gombak. Jadi untuk kita memahami lebih lanjut mengenai Madani Afiat ini, bersama dengan kita melalui Google Meet ialah Dr. Rosnah Ramli, Ketua Sektor PPKA HASI Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, sihat doktor? Alhamdulillah. Afiat ataupun sihat, itu yang bakal kita bincangkan hari ini mengenai apakah sebenarnya itu Madani Afiat. Mungkin doktor boleh terangkan terlebih dahulu konsep di sebalik Madani Afiat ini. Okey, Madani Afiat ini sebenarnya adalah merupakan cetusan idea ataupun inisiatif daripada Pejabat Menteri Kesihatan sendiri, ya, untuk kita turun ke bawah, pihak pengurusan KKM termasuklah anggota KKM juga, untuk turun ke bawah bersama rakyat dalam menyebarkan maklumat-maklumat kesihatan berkaitan dengan pencegahan penyakit, mempromosi gaya hidup sihat serta melakukan salinan kesihatan. Di samping itu, kita ingin membawa program-program kesihatan ataupun program-program yang berbentuk inisiatif komuniti dekat kepada rakyat. Kita nak berjumpa dengan rakyat, berinteraksi dengan rakyat, sama-sama turun padang, ya. Jadi kita nak rakyat sama-sama mengambil bahagian dalam program-program kita ini. Ini hasrat kita. Sebab itu kita panggil Madani Afiat. Afiat bermakna sihatlah. Jadi dalam program Madani Afiat ini yang kita akan lancarkan pada hari Ahad ini di Selangor, itu adalah lokasi yang pertamanya. Dia terdiri daripada dua komponen utama, ya. Pertama-tamanya adalah merupakan yang kita panggil touch point, di mana kita akan melakukan lawatan ke rumah. Terdiri daripada dua komponen, subkomponen. Satu, lawatan ke rumah oleh pasukan yang diketuai oleh YB sendiri. Kita akan melawat YB dengan pasukannya, akan melawat beberapa buah rumah yang ada pesakit-pesakit terlantar. Tujuannya adalah pasukan ini menyantuni pesakit-pesakit tersebut sambil memberi nasihat, motivasi dan apa mungkin ada bantuan-bantuan yang boleh disalurkanlah. Komponen kedua merupakan lawatan ke rumah-rumah oleh pasukan pelatih daripada Institut Latihan KKM sendiri, di mana kita sekumpulan
pelatih ini akan kita bahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil dan akan turun melawat rumah ke rumah, pergi sebanyak mungkin rumah kami akan lawati semasa Madani Afiat ini. Tujuannya adalah untuk mereka menyantuni ahli-ahli keluarga dalam rumah yang mereka lawati, bertanya khabar, menasihat, memberi nasihat, memberikan tunjuk ajar tentang gaya hidup sihat serta menjalankan saringan kesihatan ke atas mereka. Jadi inilah antara komponen-komponen utama dalam touch point tadi itulah. Jadi komponen kedua adalah merupakan program statik, di mana kita bawa, KKM bawa semua aktiviti-aktiviti inisiatif peringkat komuniti dekat dengan masyarakat dan kita letakkan satu lokasi statik lah, sebab itu nama dia program statik. Jadi kita bawa ke sana supaya orang ramai yang berdekatan dengan kawasan tersebut ataupun penduduk setempat boleh mengambil bahagian dalam aktiviti itu secara direct dengan pihak kesihatan, dengan anggota-anggota sukarelawan kami supaya mereka dapat bermanfaat daripada perkongsian maklumat-maklumat kesihatan, aktiviti-aktiviti interaktif yang kami adakan, dan kita juga mengadakan saringan-saringan kesihatan di lokasi statik ini supaya orang ramai dapat sama-sama membuat saringan kesihatan awal. Jadi inilah komponen-komponen penting yang kita bawa semasa Madani Afiat kelab. Ini komponen dia punya tunggak lah. Saya mengambil kembali dasarkan temu bual di antara YB Menteri di Selangor FM baru-baru ini apabila YB Menteri menyatakan bahawa beliau ada berjumpa dengan Parlimen kerana apa? Untuk mewajibkan setiap ahli Parlimen itu juga diwajibkan untuk melakukan saringan awal sekurang-kurangnya sekali setahun. Betul. Jadi bagaimana sebenarnya doktor melihat bahawa budaya melakukan saringan awal ini sangat penting, apatah lagi kita tidak mahu kata merawat semata-mata tapi mencegah itu lebih baik daripada merawat. Betul. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Betul. Bila kita mencegah, maknanya kita mengelakkan berlaku sebarang penyakit lah. Dan sebab itu apa yang dilakukan ataupun yang dipraktikkan oleh ahli Parlimen sebagai satu contoh sebenarnya kepada rakyat yang menunjukkan bahawa saringan kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita mencegah penyakit. Saya ingin berkongsikan di sini bahawa dapatan daripada kajian kesihatan yang dilakukan oleh KKM, kita melakukan kajian National Health Mobility Survey di mana kita membuat status kesihatan rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas setiap 4 tahun. Daripada situ kita dapati bahawa kita punya penyakit tidak berjangkit ini berada dalam keadaan yang tidak baguslah. Di mana penyakit darah tinggi kita tinggi, 3 daripada 10 orang ada penyakit darah tinggi. Penyakit kencing manis 20%, 2 antara 10 orang, satu antara 5 orang ada penyakit kencing manis. Yang paling tak seronok sekali adalah 50% daripada mereka ni tak sedar pun mereka ada penyakit ini. Jadi ini yang tak okey, sebab bila kita tak sedar, kita tak rawat. Bila kita tak rawat, penyakit ini penyakit kronik. Dia bukan datang sekejap dia hilang, tak, dia akan kekal di situ. Jadi dia memerlukan perawatan yang jangka panjang seumur hidup. Jadi bila kita tak sedar, kita biar aja, tapi penyakit itu akan progres kepada lebih teruk dan akhirnya mendapat komplikasi. Yang itu kita tak nak. Sebab itulah kita mengesyorkan melalui inisiatif saringan kesihatan kita yang kita lancarkan pada tahun 2022 mempromosikan kepentingan saringan kesihatan ini dan ianya disokong oleh Kabinet. Alhamdulillah. Dan ahli-ahli Parlimen memang betul sekarang ini diwajibkan menjalani saringan kesihatan setiap tahun sekali ataupun yang lebih kerap sekiranya ada indikasi lah, tapi sekarang ini setahun sekali dulu, dan ianya sebagai satu motivasi, momentum menggerakkan rakyat, menunjukkan bahawa mereka juga komited tentang aktiviti saringan ini dan rakyat juga patut mencontoh mereka. Ya, jadi wakil rakyat itu patut menjadi contoh kepada rakyat-rakyat di luar sana. Kerana apa, bila nak melakukan saringan ini ramai yang takut sebenarnya. Betul. Ada yang mengatakan bahawa elok-elok kita tengah sihat ni, nanti bila pergi saringan kata ada penyakit, dah kita kemurungan pula dekat situ, rasa takut. Macam-macam sebenarnya kata-kata rakyat di luar sana. Tapi seperti mana doktor katakan, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Dan kita risau nanti tak sempat pun mengubati. Takut nanti dah sampai pun ke peringkat yang terakhir. Kita berbalik kepada program ini, program Madani Afiat yang akan dilancarkan esok di Gombak. Mungkin ada perincian daripada doktor, silakan.
Okey, di Gombak nanti kita akan itu merupakan kita punya lokasi pertama ya, dan kemudian kita akan lanjutkan ke negeri-negeri lain pula lah. Jadi sebagaimana yang saya terangkan tadi, dalam program Madani Afiat ini dia bertepatan dengan topik afiat itulah. Jadi afiat itu maknanya sihat, segar, cergas dan sebagainya. So tujuan kita adalah untuk mempromosikan, membawa aktiviti-aktiviti berkaitan dengan amalan gaya hidup sihat. Kita nak masyarakat tahu, sedar tentang kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat ini bagi mencegah penyakit. Di samping itu, kita juga nak mereka tahu kepentingan saringan supaya kita boleh detect awal, kesan awal faktor risiko supaya kita boleh buat intervensi supaya kita cegah daripada faktor risiko ni daripada jadi penyakit. Samping itu, kita nak kesan awal supaya kita boleh rawat awal. Itu adalah dia punya aktiviti utama. Tetapi kita juga melakukan aktiviti lain seperti kita menggandakan sekarang ini kita bertepatan dengan Hari Denggi ASEAN. Ya. Jadi kita masukkan juga elemen pencegahan pembiakan Aedes juga. Jadi kita ada gotong royong mega pada hari tersebut dan juga kita ada pelancaran Malaysia 1 Hour Clean Up. Ya, 1 Hour Clean Up Initiative untuk kita kedua-dua aktiviti ini gotong royong dan pelancaran inisiatif 1 Hour Clean Up ini merupakan aktiviti untuk mencegah penyakit denggi, untuk membersihkan persekitaran dan juga menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes. Jadi inilah antara perisian utama dalam Madani Afiat yang dilancarkan di Gombak. Tapi itu ada juga penglibatan daripada agensi-agensi lain sebab kita bukan hanya KKM saja. Jadi kita mempelawa rakan-rakan kita untuk sama-sama membawa kepada masyarakat aktiviti-aktiviti yang bersifat inisiatif community. Jadi kita ada beberapa agensi yang terlibat nanti akan turun padang bersama-sama, termasuklah PDRM, Lembaga Zakat Selangor, Jabatan Kebajikan Masyarakat, My Future Job, Perkeso dan juga Bomba juga akan mengambil bahagian. Jadi kita sebenarnya work together with other agencies untuk membawa perkhidmatan ini kepada rakyat. Sesuai dengan hasrat KKM juga di mana kita bawa program-program ini kepada rakyat untuk merakyatkan perkhidmatan KKM. Iya, jadi kalau agenda esok akan bermula di Selangor, untuk bergerak ke hadapan bagaimana perancangan seterusnya pula doktor bagi mengembangkan lagi program Madani Afiat ini? Okey, sebagaimana saya cakap tadi, inilah merupakan salah satu langkah KKM untuk merakyatkan perkhidmatan KKM. Jadi kita tak boleh berhenti di satu tempat saja. Jadi memang kita merancang supaya Madani Afiat ini menjadikan aktiviti berterusan dan alhamdulillah sebagaimana yang dibagi tahu oleh YB telah pun dibawa ke kabinet, ke mesyuarat menteri dan mereka macam memberi pandangan yang positif terhadap Madani Afiat. Jadi kita harap program Madani Afiat ini akan diteruskan secara tahun ini dan juga tahun depan dan seterusnya pada tahun-tahun yang akan datang. Dan bukan hanya di Selangor sahaja, lepas ini kita akan berkembang ke negeri-negeri lain juga. Doktor kongsikan juga kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia lokasi esok dan mungkin pada pukul berapa dan bagaimana dari segi logistik dan mungkin ada perkara-perkara ataupun benda yang perlu mereka bawa untuk lakukan sebarang saringan. Bagaimana doktor? Okey, kita akan buat di Gombak, Selangor bermula pada 7 pagi sehingga sampai tengah hari lah. Jadi tak perlu bawa apa-apa pergi, tapi kalau boleh pakailah pakaian yang selesa, yang pakai sukan, boleh terlibat dengan aktiviti fizikal kita dan janganlah pakai baju kait tangan ketat sebab kita ada aktiviti saringan. Jadi kalau kita nak saring, nak cek BP ke ataupun kita nak cek darah kita tu boleh lakukan kat sana. Kita ada pasukan-pasukan kita. Jadi kalau kita nak dengar ceramah-ceramah tentang kaedah pemasakan yang betul, kita boleh datang. Jadi ini peluang kita, bawalah anak-anak, bawalah kaum keluarga untuk sama-sama kita berinteraksi secara direct dengan pasukan-pasukan kesihatan kita. This is the chance. Kan kita susah nak membaca dan sebagainya. This is the time. Datang sendiri dan berjumpa sendiri dengan pasukan-pasukan kami, bertanya sendiri, belajar sendiri, mendapatkan manfaat daripada mereka. Datang beramai-ramai. Sedikit doktor nasihat kepada orang ramai yang mungkin mengambil ringan mengenai saringan awal ini dan juga apa di antara cadangan-cadangan yang mungkin doktor boleh berikan.
Okey, saringan kesihatan ni sangat penting. Jangan takut. Sebenarnya ramai yang kata macam Syafiqah cakap tadi lah. Kami ni takut nak buat saringan nanti kita dah tahu tak boleh makan dan sebagainya lah ya. Tak boleh nanti murung. Sebenarnya saringan kesihatan ni penting sebab bila kita buat saringan, saya nak bagi tahu ya, sebab penyakit kencing manis darah tinggi ni bukan hanya penyakit untuk orang tua saja. Sebab sekarang ni kita dapati bahawa bilangan orang-orang yang muda mendapat penyakit tak berjangkit ni semakin bertambah. Jadi yang membimbangkan lagi, kebanyakan daripada yang tak tahu tentang sakit ini di kalangan mereka. Jadi undiagnosed itu di kalangan orang-orang muda ni lebih tinggi berbanding dengan orang-orang yang berumur. Sebab orang berumur ni dia risau, jadi dia buat check up, dia tahu. Jadi bila tahu dia akan ambil ubat lah. Tapi masalah dia, orang-orang muda ni tak sedar pun. Sebab dia tak check up, sebab dia ingat dia sihat seolah-olah. Dan penyakit tak berjangkit ini kebanyakannya adalah tidak bergejala pada peringkat awal. Itu yang bahaya. Jadi jangan takut sebab bila kita ada risiko, katalah kita ada paras gula ke tekanan darah yang tinggi ke, kita akan rujuk pada kesihatan. Tak semestinya kita ada hypertension ataupun diabetes. Mungkin kita hanya berisiko dan doktor akan nasihatkanlah kita mengamalkan gaya hidup sihat, makan secara, doktor akan bagi penerangan dan kita tu insya-Allah dia akan balik kepada normal, tak pergi kepada penyakit. Tetapi sekiranya kita dapat penyakit, kita patut bersyukur. Kita kesan awal, kita rawat awal, kita kawal pemakanan dan sebagainya. Kita tak nak komplikasi tu. Kita tak nak mendapat serangan jantung. Nanti kita exercise, tiba-tiba kita naik basikal, tiba-tiba kita collapse. Kita tengah drive, tiba-tiba kita sesak nafas lagi ada, kita terlanggar. Jadi banyak kes yang macam tu. Sebab apa? Mereka rasa mereka sihat, tiba-tiba sakit dada, tengah main football ke apa, tiba-tiba jatuh dapat heart attack. Kita tak nak macam tu. Jadi sekarang ni, apa yang kita nak melalui aktiviti ini, kita nak masyarakat sedar bahawa kesihatan itu penting. Jangan kita dah sakit susah, nanti complication sangat susah. Jadi itu yang kita nak tukar. Kita punya aktiviti sekarang menjurus kepada memberi kesedaran tentang penyakit. Sebab itu kita nak tukar daripada sick care kepada health care. Di mana penjagaan pesakit kita tukarkan kepada penjagaan kesihatan. Kita nak fokus kepada rakyat supaya menjaga kesihatan mereka. Okey, jadi kepada orang ramai yang berkesempatan untuk menghadiri program Madani Afiat ini yang akan dilancarkan esok pada 9 Julai bertempat di Gombak, bolehlah bersama-sama ke sana untuk melakukan saringan awal. Jangan takut, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Terima kasih banyak-banyak Dr. Rosna Ramli, Ketua Sektor PPKA Hasi Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih doktor. Sama-sama, saya fikir jumpa lagi. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya kita nak ke cerita pagi dan juga kita nak melihat bagaimana sebenarnya perkembangan ASAR Mangsa Tahir Tragedi Kepala Air di Terengganu. Perinciannya terus saja bersama dengan rakan kita Siti Jamilah Hanim. Silakan. Rakan Sugas Supri, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia. Madani cerita pagi langsung dari Terengganu hari ini. Saya masih lagi berada di pos kawalan bomba di Balai Polis Air Putih ini bagi membawakan perkembangan terkini mengenai tragedi jeram air putih yang telah berlaku pada Sabtu lalu. Dan untuk mengetahui perinciannya, saya bawakan sekali lagi Ketua Zon 2 Jabatan Bomba Khidmat Malaysia Negeri Terengganu, Tuan Azman Alias. Jadi Tuan boleh kongsikan setakat ini bermula daripada Sabtu lepas sehingga ke hari ini, bagaimana tahap kesihatan pasukan penyelamat, Tuan? Alhamdulillah, pasukan penyelamat sehingga hari ini masih lagi bertenaga dan bersemangat untuk meneruskan pencarian bagi mengenal pasti kedudukan satu lagi mangsa yang ke-10 yang kita perlu cari. Okey. Bagi semangat ini timbul setelah kita dapat petunjuk baru yang kita telah dari segi penemuan mangsa yang ke-9 semalam, iaitu pada jam 9.20 pagi, yang mana kita telah menemui mangsa dalam kedudukan terdampar di atas beting pasir akibat daripada susulan daripada air dijeram telah kembali kepada paras normal. Okey, alhamdulillah pasukan yang berada di lapangan bersemangat untuk meneruskan bagi membawa ataupun menemui mangsa yang ke-10 dengan sekadar secepat mungkin, memandangkan kita telah berlarutan sehingga ke hari yang ke-7.
Okey Tuan, kalau Tuan boleh kongsikan operasi hari ini akan tertumpu ke sektor mana Tuan? Dari segi pengoperasian, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat selaku agensi penyelamat utama telah membuat koordinasi bersama dengan semua agensi yang terlibat di lapangan, untuk memberi tumpuan penuh di sektor A bagi mengenal pasti kedudukan mangsa ke-10. Memandangkan 8 mangsa yang kita temui berada di sektor A, kita yakin ada kemungkinan mangsa ke-10 masih lagi berada di sektor A. Walau bagaimanapun, kita masih tidak meninggal pencarian di sektor B dan sektor C, tapi dengan unit yang kecil, kita masih lagi mengenal pasti mencari mangsa ke-10. Sekiranya ada kemungkinan mangsa dibawa arus ke sektor B dan C. Tuan, untuk mangsa semalam yang dijumpai mangsa ke-9 dijumpai oleh pihak mana Tuan? Okey, untuk masa yang ke-9 semalam, alhamdulillah pasukan penyelamat daripada tim SAR Air Putih telah menemui masa yang terdampar di Beting Pasir, iaitu lokasi berhampiran dengan mangsa yang ke-6 yang kita jumpui, iaitu Encik Karim. Dan masa ni dia dibantu dengan unit anjing pengesan dan daripada pihak bomba dan pihak PADRM bagi mengenal pasti kedudukan. Alhamdulillah, masa yang ke-9 kita jumpai telah dibawa keluar dengan jayanya, dan kita serah kepada pihak PADRM untuk tindakan selanjutnya. Jadi mungkin hari ini berapa kekuatan di pihak Tuan? Okey, sekira sehingga hari ini jumlah keanggotaan tim SAR di lapangan masih lagi kekal seramai 280 keanggotaan, dan kami pasukan penyelamat bersama dengan semua agensi yang terlibat masih lagi bersemangat untuk meneruskan pengoperasian di sini sehingga masa yang terakhir kita temui dan kita dapat menamatkan operasi secepat yang mungkin. Okey Tuan, terima kasih Tuan. Itu tadi antara perkongsian daripada Tuan Komando Operasi di Balai Polis Air Putih ini, dan saya sambung doakan dan semoga usaha mencari dan menyelamat akan berjaya dan menemui mangsa ke-10. Untuk itu saja, kembali pada rakan tugas di yang ke-10. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada keadaan cuaca semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar pesisir pantai barat Semenanjung, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih menjelang lewat pagi nanti. Manakala bagi lain-lain kawasan di Semenanjung Malaysia, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Baiklah, bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat masih lagi berlaku sejak awal pagi semalam melibatkan bahagian Kapit, Bintulu, Mukah, Sibu Betung dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang lewat pagi nanti. Manakala di Sabah, keadaan cuaca dilihat baik dan sedikit mendung melibatkan kawasan di sekitar pesisir pantai buat masa ini. Baiklah, pada sebelah petang pula Met Malaysia menjangkakan hujan lebat dan angin kencang masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutamanya di bahagian pantai timur dan utara Semenanjung. Manakala di Sabah dan Sarawak, hujan lebat dijangka berlaku melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah
termasuklah di bahagian pedalaman Sarawak. Oleh itu, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa berwaspada dan dapatkan informasi cuaca yang terkini dari semasa ke semasa. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Julai 2023, genap 7 bulan Kerajaan Perpaduan mentadbir. Ini merupakan siri pertama laporan 7 bulan Kerajaan Perpaduan. Dalam siri ini, saya akan senaraikan beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan Kerajaan Perpaduan dalam usaha membantu mengurangkan beban ekonomi rakyat. Bagi pelajar-pelajar yang menerima tajaan dari JPA, sebelum ini allowance adalah RM1,000 sebulan. Kini, RM1,100 sebulan. Untuk pelajar sekolah, sebelum ini bantuan awal persekolahan sebanyak RM100 dan kini telah meningkat menjadi RM150. Sebelum ini, pelajar sekolah dan OKU perlu bayar tiket KTMB. Sekarang ianya percuma. Sebelum ini, nak mohon kemasukan ke universiti perlu bayar UPU online sebanyak RM15. Tahun ini percuma. Sebelum ini, anak muda mendapat e-dompet sebanyak RM150 dan sekarang meningkat ke RM200. Sebelum ini, bantuan prihatin rakyat diberi sehingga RM1,800, manakala sekarang sumbangan tunai rahmah diberi sehingga RM2,500. Sebelum ini, golongan muflis seolah tiada harapan. Namun sekarang 130,000 rakyat yang muflis diberi peluang kedua. Sebelum ini, 35,000 orang guru kafar mendapat allowance sebanyak RM1,000 sebulan. Alhamdulillah, sekarang telah meningkat ke RM1,100 sebulan. Sebelum ini, Imam, Bilal, Tok Siak, Noja, Marbut, guru kafar dan guru takmir mendapat sumbangan sebanyak RM500. Sekarang meningkat ke RM600. Sebelum ini, pejabat awam mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM500 dan sekarang RM700. Para pesara kerajaan sebelum ini mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM250. Manakala sekarang RM350. Harga internet jalur lebar sebelum ini adalah RM89 sebulan. Dan kini golongan B40 hanya perlu membayar RM69 sebulan dengan pakej perpaduan. Sebelum ini tiada perubatan percuma di klinik swasta dan kini diberi perubatan percuma di klinik swasta terpilih. Kalau ingin lebih lagi, boleh dapatkan insurans dan takaful rahmah serendah RM5 sebulan. Sebelum ini, tiada harga istimewa untuk makanan siap. Alhamdulillah, sekarang ada menu rahmah serendah RM5. Sebelum ini, tiada diskaun untuk barangan mentah dan harian. Sekarang, ada jualan madani, diskaun sehingga 30% barangan mentah. Sebelum ini, bantuan musim tengkujuh untuk pekebun berjumlah RM600. Dan Alhamdulillah, sekarang meningkat ke RM800. Sebelum ini, tiada bantuan khas Aidilfitri untuk pekebun, nelayan dan pesawah. Namun kini, ada bantuan khas sebanyak RM200. Bukan itu saja, buat pertama kalinya RM60 juta duit bernas diagih kepada pesawah. Sebelum ini, tiada. Sekarang pesawah mendapat tambahan RM250.
Sebelum ini, keuntungan bernas hanya untuk bernas. Namun, kini di bawah kerajaan perpaduan, 30% keuntungan bernas diberi terus kepada pesawah. Ini tidak termasuk bantuan bulanan RM200 sebulan selama 3 bulan serta subsidi dan insentif harga padi, baja padi dan padi huma. Itu antara inisiatif kerajaan perpaduan yang berjaya dicapai hanya dalam tempoh 7 bulan pertama pentadbiran. InsyaAllah, kerajaan perpaduan akan terus memastikan rakyat Malaysia mendapat lebih banyak manfaat menerusi inisiatif-inisiatif yang bakal diumumkan kelak. Berapa keuntungan dia? Hai, Pak Din. Baru buka dimah dia tanya untung. Pak Din balik dulu Buat risau Pak Din. Okey Pak Din. Tak sabar. macam ada bini kat rumah. Pak Din dulu balik dulu. Ni, jangan lupa kemas laut ni. Vacuum sawang-sawang kat langit ni semua. Allah Akbar. Angkat kau. Aku dah tidur penat, kau dah kacau, kau tahu aku tu ni susah tau. Tidur boleh, bangun tak kerti. Tak ada orang luar, orang nampak lagi, orang nampak. Terromantik pula. Jangan makan. Jangan makan. Ni aku datang ni, aku ada niat baik. Aku nak ajak kau berbaik semula dengan aku. Lagipun ayah aku tak ada hal lah kalau kau nak balik-balik dekat resort tu. Okey. Macam ni. Aku janji dengan kau, Haziq. Takkan ada seorang pun yang kacau kau. Okey, itu dia intro sedikit untuk telemovie Monsun Barat Angin Selatan. Macam mana nak kena kemas-kemas laut tu ya? Kita kena tanya kepada pelakonnya. Hari ini saya ditemani oleh Abang Saiful Apek dan juga Abang Hilmi Ashley, juga pengarah dan juga penulis skrip untuk telemovie ini Azmil Hamzah. Assalamualaikum. Sebelum tu lah, Abang, macam mana nak kemas laut, bang? Sawang-sawang kat. Saya mau tanya juga tu, macam mana masa syuting tu? Vacuum lah. Kering lah laut tu. InsyaAllah. InsyaAllah tak kering. Aduh. Okey, telemovie ini akan disiarkan malam ini di TV1 jam 9 malam. 9 malam. Okey, sedikit intronya atau sinopsisnya, Abang? Okey, cerita dia berkisah tentang persahabatan lah. Biasa kita tengok kalau cerita cinta sebenarnya kan. Kali ni kita bawa cerita persahabatan. Macam mana sahabat ni, yang mana sepupu lah sebenarnya, si Hilmi dan juga watak sahabat dia tu, Haziq tu, nak keluar daripada kerja rutin 9 to 5 ni kan. Dan dia orang cita-cita tinggi lah. Cara dia nak bina resort sendiri. Jadi nak bina resort sendiri tu, modal tak ada, tak cukup. Itu kat situ lah datangnya orang kaya kita, Pak Din. Diorang modal diorang Ailio lah. Modal diorang Ailio lah. Patut dia mengarah-ngarah orang untuk kemas-kemas kan. Kita orang kayanya. Abang Saiful boleh ceritakan watak dan perwatakan dalam telemovie ni? Siapa watak saya? Ya. Orang kaya. Sebab saya ni boleh katakan di lokasi ni berlaku di sebuah pulau lah. Pulau ni jadi pulau ni tidaklah besar mana. Laut dia pun tak banyak mana yang boleh kemas. Tak boleh vacuum. Jadi saya ni sebagai Pak Din ni kira orang dalam pulau tu semua dah kenal dia. Reputasi dia yang memang orang yang have lah. Berada kan. Jadi dekat situ jugalah mereka ni mendatangi saya dan memberikan idea itulah. Tapi dia melalui macam-macam proses lah, nak pujuk, nak pitching, nak present apa semua. Nak pitching Yeah. Okey. Jadi di situlah bermulanya progres tu lah. Di mana mereka akhirnya berjayalah meyakinkan Pak Din ni supaya dapat membuat satu resort lah. So, kalau Abang Apek orang have, Hilmi? Dia don't have. Itulah. Have to. They have to. Saya sebenarnya saya tanya saya sebenarnya saya macam leading. Bukan macam berita bukan. Saya memang sebenarnya bila naskah ni dikeluarkan nampak tu saya memilih juga naskah-naskah yang terbaik. Jadi cerita ni dia Monsun Barat Angin Selatan ni kita panggil Abang Apek bagi Membas nama dia. Bila kita syuting tu banyak spontaneous dalam cerita ni daripada skrip tu kita lagi
lagi orang kata lebih dekat lebih dekat. Jadi seronok sebab dia ada lebih intipati cerita tu macam mana sebenarnya nak jaga pulau tadi tu. Jaga kebersihan tapi dalam keadaan yang komedi itu seronoklah. Konflik dia sebenarnya rumah tangga siapa gaduh? Konflik mana? Rumah tangga. Bukan. Warga asing. Bila kita tengok ada pelancongan kan, bisnes dia kalau nak untung bawa pelancong lah. Tapi diorang ni bergaduh antara dua resort ni lah. Resort si Helmi ni dengan Apek. Owner resort juga. Ni orang kaya juga, have juga. Dan juga owner resort Abang Hafizuddin dan juga Aisyah Azman lah. Okey. So beza dia resort yang sana tu resort komersial. Diorang ni resort backpackers. So, macam mana nak compete kan? Tapi bila compete dah terlebih sangat, banyak sangat masuk warga asing. So kat situlah datangnya pelbagai masalah lah. Ada yang kacau orang kampung, ada yang pengsan, ada yang mati, macam-macam lah. Jadi adegan-adegan yang tak disangka-sangka lah. Okey. Sebab kalau kita lihat barisan pelakonnya semua ni memang masuk air belaka. Memang. Laut kan, laut. Laut kan, laut. Kalau laut dah boleh kemas tu faham lah. Itulah pasal saya tak boleh nak bayang set tu riuh rendah dia macam mana. Tapi mungkin ingat tak apa di antara babak-babak menarik sepanjang syuting dulu kan tu. Abang Apek. Saya ingat ada satu babak tu yang saya memang tak jangka lah. Sebab masa tu kita lepak kat kedai kopi tu kan. Bila diorang memang ada satu warung favourite diorang lepak kat situ. And dia ni baru balik, tak tahulah balik daripada somewhere lah. Dia naik basikal. Lepas tu apa awak cakap dengan saya? Oi orang tua. Orang tua. Balik rumah ni mak panggil tukar pamper. Saya terpaksa tahan gelak sebab saya karakter saya Pak Din, takkan saya nak gelak. Sebab dia dah budak-budakkan saya terpaksa kontrol dalam in karakter kena marah lah. Tapi dalam hati tu ribut lah. Pelakon penulis skrip banyak betul adlib ya. Macam mana nak mengawal situasi? Kita kadang-kadang pun terkejut juga. Kan? Kita beritahu macam ni ya. Tiba-tiba bila dia keluar naik basikal tu, ni tak ada dalam skrip ni. Tapi masing-masing sporting kan. Itulah sebabkan bekerja dengan kawan-kawan. Jadi benda tu jadi seronok, happening kan. Diorang menderhaka dalam kejujuran. Macam saya pun terpaksa redha lah. Itu apa ingat yang bab tu yang saya pula bila dah seronok sangat berlakon ni kan macam tak ada pressure. Ini behind the scene lah. Sebab saya ni takut hantu. Jadi dia orang pakat-pakat kedekat saya malam tu. Jadi itu yang puncanya saya kenakan Abang Apek balik. Loh, dah besar-besar takut hantu pula. Bising ini recording ke lah? Tak boleh tutup. Tak boleh nak potong dah. Alamak. Okey, kita dah tahu dah kelemahan tu dah kau. Tapi itulah kalau di RTM ini biasanya telemovie ataupun drama pastinya membawa mesej-mesej yang baik untuk para penonton kan. Jadi antara mesej yang ingin dibawakan dalam telemovie ni? Mesej kita cuba bawa mesej lah. Maknanya semua orang ni boleh merubah kehidupan dia. Maknanya orang yang bercita-cita tinggi pun kalau usaha gigih boleh berjaya. Cara dia macam-macam. So dalam cerita ni kita tunjuklah dia ni usaha gigih. Walaupun dia kurang kemampuan, macam ada orang yang mampu. Yang penting pandai nego lah. Kena pada pitching tadi tu. Pandai pitching tu. Lagi satu kita nak tengoklah macam mana walaupun kita bergaduh, bersaing antara perniagaan, tapi titik tolak dia keharmonian pulau tu, orang kampung punya perasaan, orang-orang utama ni kena jaga. So, penggambaran dilakukan di mana? Penggambaran dilakukan di Pangkor. 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 Hampir. Tapi kita hari tu waktu penggambaran tu unik sikit lah. Macam kita orang kan. Pada waktu tu kalau orang nak tahu dia PKP lah. Jadi kita memang sangat terhad. Dah lama lah ni 2021. Okey. Selain daripada Abang Apek dan juga Hilmi, siapa lagi barisan pelakon dalam telemovie ni? Kita ada Munir sebagai sepupu Hilmi. Ni yang dikasih TV. Betul. Sepupu saya lah. Kemudian kita ada Apple Bakri, Talam sebagai sidekick lah. Dan orang melakukan watak Talam dua muka lah. Orang sana pun dia kerja, orang sini pun dia kerja. Nama dia Talam dua muka kan. Cerita ni bila dia cerita ada juga scene drama lah yang mana diolah oleh Aisyah Azman dan juga Abang Hafizuddin lah, yang momen-momen sedih-sedih, momen-momen family. Itu memang dia orang lah. Tapi kalau balik pada dia orang ni memang pecah lah. Dia jadi komedi balik lah. Balance lah. Tapi genre dia komedi. Genre dia genre rock lah. Kena acapella. Kita dah macam ni duduk ni kan. Boleh acapella. Tapi memang acapella malam tu ada kan kita buat. Ada. Semua ada. Yang itu memang dalam telemovie ke tu memang behind the scene? Nak kena tengok.
Nak kena tengok. Dia ada satu karakter misteri tu, dia menyanyi je dia. Semua tanya soalan reveal bahaya lah. Apa tu dah kita dibayar untuk kerja morek macam mana? Kan I pergi vacuum laut kan masa. Boleh kan Bapak? Kan. Okey, nak tahu sebab kalau daripada sini pun kita dah nampak dia pemilihan pelakon tu memang yang hebat-hebat, tapi nak tanya untuk tuan sendiri macam mana? Kenapa Hilmi? Kenapa Abang Apek? Okey, Hilmi pasal terpaksa kan? Hilmi dia satu terpaksa. Ke buy one free one ke macam mana? Satu dia kata dia nak leading kan. Jadi saya bagilah. Ya betul. Abang Sepah Apek ni kita suggest dia bukan apa. Biasa orang tengok Abang Sepah Apek ni kalau dia berlakon banyak komedi dan lawak kan. Jadi kali ni kita bagi watak garang. Dia garang, dia duit sikit. Garang dia sampai suruh kemas laut. Garang tak garang. Cuak tak cuak. Lepas tu dia punya garang tu kita bagi dia satu turning point sikit lah. Dia garang-garang dia pun dia bergurau. Dia kalau mama makan tiba-tiba bergurau. Itu yang tadi kita tengok masa Yalah, sebab tu. Kalau macam tu lah, kalau bos saya marah macam tu, saya tak mampu dah. Saya rasa saya gelak je kerja. Mana logik? Sebab garang tu lah saya suruh tukar pampers tu. Okey, nak mendalami watak ni seperti mana tadi tuan katakan. Selama ni kalau kita tengok Abang Safri Apek ni semuanya komedi. Tiba-tiba yang ni garang. Walaupun saya tak nampaklah garang tu kat mana. Macam mana perubahan karakter tu? Saya rasa dia sebagai sutradara ni, dia punya stage ni kita panggil Omen lah. Dia berjaya menjinakkan saya lah. Bukan senang tau nak jinakkan orang yang jangka berbedak ni. Panggil macam tu lah. Dia bagi free kiss. Slow. Slow, okay, bagi wet food sikit. Okay, saya terus jinak lah. Tapi tugas saya pula bila dia jinakkan saya untuk jinakkan dia orang ni pula. Dia orang ni pun boleh tahan galak dia. Itulah yang ini. Yang ini pun saya tahu dia macam lia-lia juga. Ya, lia. Memang tahu. Cerita dulu yang bawa sini. Jangan bawa sini. Jangan bincang kat sini. Jadi yang ini pula jadi yang ini pula. Bagaimana sebenarnya perwatakan dalam cerita ni, bagaimana nak mendalaminya? Dia dalam perigi lah. Dia terpaksa terjun dalam perigi nak mendalami benda tu. Tapi itu cakap bila naskah tu baik kan, bila kita baca tu dia ada motif dia tersendiri kan untuk bawa kebaikan dalam kampung, untuk mana-mana susah nak berjaya pun berusaha keras semua. Bila saya tengok tu dengan skrip yang bagus, kita rasa semua boleh bawa watak dengan baik setiap karakter lah. Abang Hafiz, Aisyah, Talam, Epu semualah. Memang baiklah. Okey, sekali lagi mungkin Abang Apek ke boleh wawarkan kepada penonton bila nak saksikan? Okey, kalau ikutkan malam ni Ya. Malam ni pukul 9 malam di TV1. Dan apa yang saya boleh cakap rumusan daripada cerita ni lah. Sebab kita sini banyak kan sekarang dihujani dengan cerita-cerita. Satu kelainan yang saya nampak kat sini, kesimpulan yang saya boleh rumuskan lah. Kalau kita masih rasa sakit, bermakna kita masih hidup. Kalau kita masih buat silap, bermakna kita masih manusia. Kalau kita masih tak putus asa, bermakna kita masih ada harapan. Memang rumusan cerita ni. Dalam komedi-komedinya tu, kata-kata yang betul. Kalau kita rasa sakit, macam dia sakit tadi, masih hidup. Saya sakit, pergi doktor lah. Masih lagi ada. Kalau ada masalah mental, kena cakap dengan Sarah tadi. Sarah tadi, chatbot Sarah. Ada mana? Dah habis dah yang tu. Apa pun terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kerana sudi bersama dengan kami. Jangan lupa malam ini telemovie ini, Monsun Barat Angin Selatan jam 9 malam di TV1. Monsun Barat? Barat? Barat. Sudah. Kita nak dengar pula kisah rakyat ni. Kisah rakyat Malaysia, apa ceritanya? Kebun komuniti memperkasa komuniti bandar. Jadi sama-sama kita saksikan. Jom, check it out. Inisiatif Pusat Khidmat Masyarakat Dun Pandan Indah dengan kerjasama Majlis Perbadaran Ampang Jaya menganjurkan program Kebun Komuniti Ceras Indah bukan sahaja membantu meringankan beban masyarakat, malah turut memperkasa komuniti bandar dengan membangunkan kebun secara tersusun, sistematik, organik dan mapan di kawasan bandar.
projek yang bermula pada tahun 2017 dimulakan dengan perkongsian teori dan praktikal tentang pertanian organik oleh konsultan penanaman organik. Pengurus Pusat Khidmat Masyarakat Dun Pandan Indah, Nariza Zain berkata, beliau yakin aktiviti bercucuk tanam bukan sekadar hobi yang baik tetapi juga satu keperluan, khususnya dalam mendapatkan sayuran yang bebas racun serangga berbahaya. Nama dia Kebun Komuniti Ceria Indah. Kalau kita lihat sekeliling kawasan ini memang ceria. Ada pelbagai tanaman, lepas tu ada pelbagai ternakan seperti ternakan itik, lepas tu ada ikan, ada juga binatang lain seperti arnab. Lepas tu kalau kita lihat juga dekat sini, tanaman-tanaman dekat sini memang kebiasaannya diusahakan oleh penduduk-penduduk di sekitar sini, masyarakat setempat. Peserta program yang lainnya turut menzahirkan ucapan terima kasih kerana turut menerima manfaat daripada program tersebut. Kita ada kelakon dari MPHA, lagi Selangor dan pertanian dah. Kelakon paling penting lah 3 bahagian ni untuk kita menjadikan satu komuniti yang terkenal di MPHA. Saya harap kebun ni sentiasa menjalankan aktiviti yang faedah bukan saja untuk taman ini. Kita berbuka kepada semua. So saya mintalah kalau sesiapa minat kita jemput datang melawat kebun komuniti ini. Pelbagai kemudahan serta bimbingan diberikan dalam mengusahakan tanaman sayur di kawasan perumahan itu. Baik, kita bersua kembali. Kali ini kita nak bercakap berkenaan tentang inisiatif Selestari Selangor yang membantu menerajui transformasi pendidikan negara. Yang mana Selestari Selangor ini ataupun lebih dikenali sebagai Strategik Pendidikan Negeri Selangor 2023-2030 merupakan pelan tindakan utama memacu kemajuan pendidikan di semua institusi pendidikan negeri Selangor. Dilancarkan pada 13 Jun lepas. Untuk bercakap lebih lanjut, saya Mak Bersati untuk memperkenalkan dan juga mempersilakan mengalu-alukan selamat datang yang berbahagia Datuk Johari Anwar, Pengarah Perancangan Ekonomi Negeri Selangor, dan juga Tuan Edi Ahmad Kozali, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar? Untuk Tuan, terima kasih bersama dengan kami. Mungkin boleh bercakap terlebih dahulu berkenaan tentang inisiatif ini, Selestari ini, apa yang boleh diketahui dan boleh diperjelaskan mengenai Selestari ini? Baik, terima kasih Saudara Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor, salam Malaysia Madani. Selestari ataupun Rancangan Strategik Pendidikan Negeri Selangor ini adalah merupakan satu gagasan pembangunan pendidikan negeri Selangor yang mana ianya telah digagas oleh Yang Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor, di mana ianya tercetus apabila kita melihat perlunya untuk kita menyusun semula jawatankuasa pendidikan di negeri Selangor ini, di mana kita menyusun dan meletakkan Yayasan Selangor sebagai lead agency untuk memacu pendidikan di Selangor supaya ianya lebih terangkum, kerana sektor pendidikan ini kita sedia maklum ianya merangkumi pelbagai sektor yang ada, melibatkan tanggungjawab di peringkat kerajaan persekutuan melalui sekolah-sekolah kebangsaan dan sebagainya, termasuklah juga institusi-institusi lain. Jadi untuk kita menjadikan visi, menjadikan pendidikan yang berkualiti, institusi yang unggul dan modal insan yang holistik, jadi kita mewujudkan dokumen perancangan pendidikan yang kita kenali sebagai Selestari ini. Tempohnya adalah 2023. Tempohnya adalah 2023 untuk satu tempoh selama 10 tahun. Dan ianya adalah juga termasuk di dalam perancangan apa yang kita sebut sebagai rancangan Selangor Pertama ataupun RS1, yang mana rancangan Selangor Pertama ini adalah satu dokumen yang untuk menggerakkan pembangunan negeri Selangor secara keseluruhan, dan kita jangkakan ianya akan melepasi juga di peringkat rancangan Selangor kedua selepas ini. Mungkin sebelum ini kita ada mendengar berkenaan tentang
Inisiatif Peduli Rakyat SSIPR yang dilaksanakan di bawah Kerajaan Negeri Selangor, yang mana merangkumi secara keseluruhan holistik, tetapi ini lebih berfokus kepada rancangan strategik untuk pendidikan Negeri Selangor. Jadi dalam rancangan strategik pendidikan ini, bagaimana keterlibatan Yayasan Selangor dalam mempercepatkan dan juga memperkemaskan perancangan ini, Tuan? Terima kasih Saudara Ismail. Yayasan Selangor bila diberi peranan tanggungjawab oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar sebagai lead agency dan juga dipantau oleh UPEN, kita telah melaksanakan pelbagai pelaksanaan. Antaranya kita dah mulakan daripada April tahun ini 3 bengkel untuk kita selaraskan rancangan pendidikan Negeri Selangor ini. Dan bila 13 Jun lepas kita telah berjaya menghasilkan selastri ini, dan kita telah meletakkan peranan-peranan Yayasan Selangor dan juga bersama-sama dengan pemegang taruh di Negeri Selangor. Maknanya kita ada berbagai kluster, kita ada 6 kluster daripada, maknanya kita fokus daripada pendidikan kita sepanjang hayat, daripada anak muda kita sampailah ke warga emas. So, setiap tu adakan kluster kita dan kita akan fokus untuk membantu untuk mencapaikan visi selastri ini. Apa mungkin penawaran package ataupun bantuan dan juga inisiatif di bawah Selestari ini? Pakej kalau selesai ini sangat mengkeramui daripada anak muda sampailah ke dewasa. Kalau untuk Yayasan Selangor saja, kita ada pelbagai program. Maknanya kita ada bagi beasiswa untuk pelajar-pelajar sekolah menengah, dan kita juga bagi pinjaman boleh ubah kepada pengajian tinggi. Maknanya kalau untuk pengajian tinggi ini kita tengok sama macam PTPTN, boleh ubah. Maknanya kalau dia berjaya mendapat scholarship, mendapat first degree, first class honours, kita terus convert kepada beasiswa. Manakala untuk sekolah menengah, kita ada lancarkan baru-baru ini program bersama dengan Chartered Institute of Management Accountant. Bila ini kita kenalkan kepada pelajar-pelajar accountant tingkatan 4, kita adalah negeri yang pertama memperkenalkan pelajar-pelajar sekolah menengah tingkatan 4 ini untuk mengambil sijil profesional dengan SIMA. So, maknanya daripada peluang pada umur 16 tahun dah berpeluang untuk melanjutkan pelajaran dalam pelajaran SIMA, dan selepas SPM dia boleh terus buat profesional. So, SCA, SIMA, semua tu. Dan kita juga tengah melihat dengan semua kluster-kluster pendidikan, termasuk daripada kanak-kanak, anak-anak muda, taska lagi, macam mana kita nak menjenamakan semula program-program ini supaya ikut ke aras visi negara kita untuk negeri majulah. Okey, sebelum kita bergerak lanjut tentang perinciannya, yang berbagai Datuk mungkin dikongsikan pada 13 Jun lepas, ya, difahamkan dilancarkan dalam memperkasa agenda pembelajaran sepanjang hayat ini. Selestari dilancar bersama juga dengan pelibatan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Negeri Selangor. Jadi boleh dikongsikan berkenaan bermula daripada pelancaran Selestari itu? Bermula daripada pelancaran Selestari itu, sebenarnya kita memang telah memberikan penumpuan kepada aspek-aspek, termasuklah apa yang dikatakan pembelajaran sepanjang hayat itu, di mana pendekatan itu kita pendekatan yang menyeluruh, melibatkan pelbagai agensi, seperti sebagai contohnya kita mempunyai di peringkat kerajaan mempunyai agensi yang kita kenal yang disebut sebagai YAWAS. Di mana YAWAS ini salah satu antara fokus ini nanti adalah untuk memberikan pendekatan pendidikan kepada golongan early childhood sebagai contoh, dan kita akan juga memberikan tumpuan kepada pendidikan kepada golongan orang kelainan upaya sebagai contohnya. Jadi adalah untuk memberikan akses pendidikan kepada pelbagai golongan yang ada. Dan di peringkat di peringkat penyediaan bantuan pendidikan sebagai contohnya, Kerajaan Negeri Selangor melalui program tuition rakyat sebagai contohnya, PTRS. Ini adalah salah satu program yang disediakan di mana kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah sebanyak lebih kurang 6 juta ringgit yang melibatkan 60,000 pelajar sekolah, di mana mereka ini dapat mengakses kepada pendidikan. Jadi inilah yang kita rasakan sebagai, walaupun pendidikan itu boleh diakses melalui institusi-institusi yang formal, tetapi dengan menyediakan program-program seumpama PTRS dan sebagainya, kita merasakan pendidikan itu dapat diberikan kepada golongan yang lebih luas lagi. Okey, diperluaskan. Ya, diperluaskan dan juga penerimanya. Mungkin untuk penerima manfaat ini, siapa yang layak dikategorikan sebagai penerima manfaat? Apakah hanya mereka yang menjadi rakyat di Negeri Selangor, pemastautin, atau bagaimana, Tuan? Selaras dengan Jadualkuasa Pendidikan Negeri dan Yayasan Selangor sebagai agensi, asal penubuhan Yayasan Selangor adalah untuk
memberi bantuan pendidikan program kepada anak negeri Selangor. Maksudnya dilahirkan di negeri Selangor dan juga bermasa lebih daripada 10 tahun di Selangor. Bila Yayasan Selangor diberi peranan sebagai lead agency, sekarang ni peranan untuk peluang untuk pelajar ni adalah terbuka. As long as kita lahir duduk di Selangor, mana daripada bermulanya lahir di negeri Selangor sehinggalah peringkat dewasa. So peluang-peluang pendidikan ini kita terbuka luas untuk penduduk-penduduk di negeri Selangor. Okey, insya-Allah diperluaskan cakupan dan juga kategorinya itu. Jadi ini antara perkongsian kita saksikan antara pelancaran Selestari yang bermula 13 Jun yang lalu. Jadi di sebaliknya itu hasrat yang akan dicapai dalam mungkin tempoh 2023 hingga 2030 sudah pasti akan ada satu sasaran dan juga hala tujunya. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelum ini tadi, visi di bawah Selestari ini adalah untuk kita menyediakan pendidikan yang berkualiti, institusi yang unggul dan juga modal insan yang holistik. Kita sedia maklum bahawa selepas pandemik COVID-19 sebagai contohnya, di mana pembangunan pendidikan ini kita rasakan sebagai satu yang perlu diberikan penumpuan kerana untuk negeri Selangor memacu menjadi sebuah negeri yang maju. Memang Selangor adalah sebuah negeri yang maju yang telah menyumbang kepada GDP yang terbesar di negara kita ini. Salah satu perkara yang perlu diberikan perhatian yang penting adalah mengenai modal insan, dan input bagi modal insan itu adalah pendidikan. Walaupun pendidikan kita sedia maklum adalah merupakan fungsi ataupun tanggungjawab sebahagian besarnya terletak di bawah kerajaan persekutuan, tetapi kerajaan negeri mengambil tanggungjawab untuk membangunkan ataupun mengintegrasikan pembangunan sektor pendidikan ini. Jadi komitmennya kita telah berikan dengan begitu besar sekali. Sebagai contohnya, semalam Yang Amat Datuk Menteri Besar telah melaksanakan program bantuan sekolah negeri Selangor yang melibatkan bantuan kepada sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah kebangsaan Tamil, sekolah swasta, sekolah agama rakyat dan juga sekolah mubalik, di mana kerajaan memperuntukkan sebanyak 26.5 juta kepada 988 buah sekolah. Ini adalah untuk kita memberikan bantuan yang berbentuk fizikal kepada sekolah-sekolah ini supaya mereka dapat menjalankan tanggungjawab penyediakan pendidikan kepada anak-anak kita, pelajar-pelajar sekolah dengan lebih berkesan di dalam negeri Selangor. Bantuan itu akan bersifat berterusan? Bantuan ini bersifat berterusan setiap tahun, bahkan jumlah peruntukan ini sentiasa meningkat setiap tahun, dan kerajaan negeri Selangor memang memberikan komitmen yang begitu jitu berkaitan dengan aspek pendidikan ini, dan kerana itulah kita bekerjasama dengan Yayasan Selangor sebagai contohnya anak syarikat ataupun sebuah badan berkandung kerajaan negeri supaya dapat mengintegrasikan pelbagai player ataupun pemain pendidikan dalam negeri Selangor ni, termasuklah yang berkaitan dengan pemberian dana bantuan. Sebab kita tidak mahu besok berlakunya overlapping ataupun berlakunya pertindihan tanggungjawab dan sebagainya. Jadi melalui Selestari ini kita menjangkakan bahawa hala tuju itu setiap agensi itu lebih jelas, dan walaupun ianya bersifat pengintegrasian, setiap kluster ataupun yang telah disebut ada 6 kluster itu akan menjalankan tanggungjawab mereka masing-masing mengikut tanggungjawab mengikut klusternya. Okey, amat menarik kerana kita juga ingin mengetahui sudah berapa ramai yang mungkin sedang dan akan menerima manfaatnya, dan di manakah mungkin maklumat lanjut yang boleh diperolehi sekiranya mereka yang layak ini ingin mendapatkan bantuan ataupun mendapatkan financial assistance on the education. Untuk bantuan program bantuan pada Yayasan Selangor sebagai penyaras, bolehlah masuk kepada website kita orang Yayasan Selangor, and then juga bantuan-bantuan ini kita setengah diselaraskan kembali untuk dijenamakan juga semua kembali, dan kita akan buat pengumuman selanjutnya selepas ini, dan insya-Allah program-program ini akan lebih banyak membantu untuk murid-murid dan juga pelajar-pelajar di negeri Selangor. Okey, sudah ada yang menerima atau yang memohon? Untuk Yayasan Selangor kita telah menawarkan bantuan ini lebih daripada 20,000 orang. Okey. 20,000 orang daripada sejak penubuhan. Kalau kita bandingkan untuk negeri Selangor, kita ada lebih kurang 1 juta pelajar. Sekolah rendah dan sekolah menengah. So peluang bila kita diselaraskan sebagai di bawah Steko Pendidikan, bantuan-bantuan program pendidikan ini akan dibuka kepada 1 juta pelajar-pelajar kita, maknanya daripada sekolah menengah, daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan juga pengajian tinggi yang berasaskan daripada pelajar-pelajar ini lah. Untuk Yayasan Selangor, kami telah daripada tahun 70 kita telah
kita telah menawarkan beasiswa ni lebih daripada 20,000 orang alumni. Okey. Ya, berapa lagi Datuk untuk terus kekal menjadikan Selangor sebagai status negeri maju dan juga berdaya saing? Sudah pasti beberapa perancangan dilakukan. Tadi disebutkan rancangan Selangor pertama yang dilaksanakan dan juga beberapa inisiatif yang dilaksanakan IPR dan sebagainya. Itu adalah rentetan daripada apa yang dilaksanakan sebelum ini. Maka Selestari juga sebagai satu tambahan dan juga sebagai satu kita kata kesaan kepada beberapa inisiatif yang telah dilakukan. Jadi, apakah hasrat Kerajaan Negeri Selangor untuk memastikan agar Selestari ini juga akan digerakkan seiring dengan beberapa dasar dan juga inisiatif yang pernah digerakkan sebelum ini? Seperti yang saya sebutkan, pembangunan Selestari ini adalah dibangunkan selari dengan rancangan Selangor pertama. Dan satu aspek yang unik dan penting juga ingin saya kongsikan di sini, rancangan Selestari ini dibangunkan juga selari dengan Sustainable Development Goals. Kita sedia maklum bahawa ada 17 targets ataupun 17 perkara dalam agenda pembangunan lestari ataupun Sustainable Development Goals ni, dan pembangunan Selestari ini telah diambil kira mengikut apa yang terdapat di dalam Sustainable Development Goals ini. Jadi sebagai contohnya, kalau kita ambil berkaitan dengan quality education di bawah Sustainable Development Goals, di peringkat Kerajaan Negeri sebagai contoh di bawah Selestari ini, kita juga mempunyai agensi yang dinamakan STDC, Selangor Technical Development Centre, di mana Kerajaan Negeri melalui STDC ini telah pun membangunkan satu program TVET yang mana kita bekerjasama dengan Apple di mana kita telah diiktiraf sebagai pihak yang boleh membangunkan program pembangunan latihan dan TOT. Jadi tujuannya adalah untuk kita menyediakan STDC ini sebagai satu pusat pembelajaran yang dapat memberikan satu quality education kepada pelajar-pelajar kita di dalam bidang TVET, yang mana akhirnya pelajar-pelajar ini tadi akan menjadi satu modal insan ataupun mereka yang boleh di-employed ataupun boleh diambil bekerja dalam bidang-bidang teknikal dan juga perkilangan dalam Negeri Selangor. Kerana Negeri Selangor juga kita menumpukan kepada pembangunan sektor pembuatan yang menjadi salah satu sektor yang menyumbang kepada GDP Negeri Selangor. Termasuk perindustrian. Termasuk perindustrian dan sebagainya. Kita sedia maklum dalam menyediakan ruang pendidikan ini sudah pasti ramai yang ingin melanjutkan pengajian, tetapi disebabkan kekangan keuangan dan juga keadaan faktor ekonomi, sosioekonomi keluarga menyebabkan berlaku sedikit halangan dan kekangan. Maka hadir Selestari untuk menawarkan dan juga memberikan jawapan kepada permasalahan ini. Jadi, apakah mungkin Selestari ini akan terus menyediakan ruang bagi mereka yang kurang berkemampuan ataupun berada dalam kategori B40 di negeri Selangor? Untuk Selestari dan juga Yayasan Selangor, pihak Yayasan Selangor tidak melihat kepada golongan B40. Kita melihat kepada per kapita, mana pendapatan yang dilahirkan daripada satu keluarga dibagikan kepada tanggungannya. Sebabnya kita buka lebih luas lagi. Kita lihat daripada keperluan keputusan bandar ini, keperluan untuk pelajaran itu tetap ada. Dan kita akan buka lagi. Tapi untuk maklumat, Yayasan Selangor adalah yayasan yang ditubuhkan atas syarikat, bawah syarikat jaminan berhad. Pihak kami tidak menerima geran daripada kerajaan negeri. Pihak kami mencari geran sendiri dan melalui projek-projek pembangunan dan juga harta-harta yang dilahirkan. Dan pihak kami juga untuk semua penyumbang-penyumbang untuk boleh juga menyumbang kepada tabung pendidikan negeri dan mendapat pelepasan cukai melalui Seksyen 44 Seksyen 6. So bila kita dapat memerolehi dana yang cukup, semestinya kita akan memperluahkan lagi bantuan-bantuan ini kepada semua pelajar-pelajar. Konsep Kerajaan Negeri Selangor adalah bukan setakat menawarkan bantuan, tapi kita juga untuk menaikkan taraf pendidikan supaya anak-anak watan Negeri Selangor ini dapat maju ke depan dan juga membawa balik kepada Negeri Selangor dan menyumbang balik kepada Negeri Selangor. Ya.
makanya boleh menyumbang dan sumbangan itu boleh dimanfaatkan oleh generasi-generasi yang seterusnya ataupun anak-anak muda yang ada. Yang berbagi Datuk, mungkin secara ringkas Celestari ini akan terus merancana dan juga mencorakkan 2023 dan juga 2030. Jadi terima kasih kerana bersama dengan kami, insya-Allah, dan juga terima kasih kepada Tuan Eddie bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih pihak Yayasan Negeri Selangor dan juga Kerajaan Negeri Selangor. Kita akan berjeda seketika untuk kita ke Cerita Pagi Pulau Pinang, kerana di Cerita Pagi Pulau Pinang akan bercerita tentang program I'm Free bantu kurangkan gejala merokok dalam kalangan kanak-kanak. Ayo sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Bersama saya Izlin Azmi yang kini berada di Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang untuk membawakan sedikit perkongsian mengenai program I'm Free di sini. Jadi dengan itu, kita bersama dengan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Pulau Pinang, Kesihatan Awam, Datin Dr. Azizah Abdul Manan. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam Lin. Baik, kita terus ke soalannya. Setakat ini sejauh mana program I'm Free ni telah dilaksanakan di negeri Pulau Pinang ini? Okey. Program I'm Free dilaksanakan, tujuan dia untuk mencegah generasi muda daripada amalan merokok. Jadi program ini telah dilaksanakan di semua sekolah rendah bantuan penuh kerajaan, termasuklah sekolah Tamil dan sekolah Cina. Dan ia dimulakan pada tahun 2016 yang mana mensasarkan generasi muda yang lahir pada tahun 2009. Jadi pada tahun 2016 mereka dah berumur 7 tahun. Jadi di Pulau Pinang kita telah pun melaksanakan di 22 buah sekolah. Jadi Datin, apakah kaitan dengan GEG untuk program I'm Free ni? Okey. Program seperti mana saya maklumkan tadi, program I'm Free adalah untuk memupuk tabiat tidak suka kepada rokok, iaitu tidak mahu mengamalkan rokok bila mereka dewasa kelak. Jadi tak secara langsung untuk mewujudkan generasi yang bebas tembakau. Manakala GEG ataupun Generation Endgame lebih kurang sama sebenarnya. Kita nak generasi yang, kalau ikut GEG, generasi yang dipilih adalah generasi yang lahir pada tahun 2007 kan. Sebab program RUU tersebut telah dikemukakan pada awal tahun 2022. Jadi dalam program GEG pula apa yang hendak dicapai adalah kadar perokok di Malaysia hendaklah turun daripada sekarang ni 21.3% daripada kajian NHMS yang terkini kepada kurang daripada 5% menjelang tahun 2040. Itu beza dia, tapi kedua-duanya adalah menuju ke arah generasi bebas tembakau. Jadi apa harapan Datin dengan pelaksanaan program ini? Okey. So program I'm Free ni bagaimana dilaksanakan di sekolah ya sebenarnya. Pertama, kita akan menyampaikan fakta-fakta dan maklumat-maklumat yang penting kepada murid-murid tersebut tentang bahaya merokok kepada kesihatan, kesan merokok kepada ekonomi. Ekonomi maksud dia kita mengeluarkan duit untuk membeli rokok, dan juga kesan kepada orang-orang yang mereka sayangi. Jadi dengan cara itu kita mengharapkan mereka dapat jati diri yang lebih baik, okey, lebih baik untuk membuat pilihan bila dewasa kelak mereka tidak akan merokok. Dan apa approach yang kita buat, kita juga melatih guru-guru di sekolah untuk menyampaikan info-info tersebut kepada murid dengan cara yang lebih berkesan, iaitu melalui sisipan-sisipan program di sekolah. Bukan satu ceramah saja, Lin, yang mana mungkin semasa pimpinan pagi kita minta 5 minit bercakap tentang bahaya merokok kepada semua murid-murid, dan masa subjek seperti senaman disisipkan juga info tentang bahaya merokok, dan juga aktiviti-aktiviti lain yang dilaksanakan di sekolah. Di samping itu, kita juga menggalakkan sekolah-sekolah untuk membuat satu aktiviti yang besar supaya tabiat tidak suka kepada rokok dan vape dapat diteruskan, di mana setiap 3 bulan atau 4 bulan mereka boleh mengadakan sambutan seperti pertandingan, bercerita tentang perkara-perkara yang boleh akibat buruk yang boleh dibawa oleh orang yang merokok. Jadi dengan cara itu kita memupuk generasi muda ni supaya benci pada rokok dan jijik kepada merokok, dan diharapkan bila mereka dah besar nanti mereka akan membantu lebih ramai lagi orang untuk tidak merokok. Itulah kita punya antara intipati yang kita tekankan dalam program I'm Free. Terima kasih Datin.
Baik, itu sahaja serba sedikit perkongsian mengenai program I'm Free di Negeri Pulau Pinang. Setakat itu sahaja dahulu. Kembali ke studio. Selamat pagi Malaysia. Silakan. Di setiap langkahku mengejarmu, di setiap malam ku impikanmu, walau terlihat payah ku menggapaimu. Di setiap sisiku mendambamu, di setiap lubuk hatiku jauh, merasakan kerdilnya oh diriku. Ku sedarkan diriku yang berbeza denganmu, memikirkanku yang menanti peluang dari dirimu. Berikan aku sesuatu yang engkau mampu, ku buktikanmu apa yang aku mau. Ku takkan pergi, akan tetap di sini, walaupun kabur semua pandanganku. Ku sedarkan diriku yang berbeza denganmu, memikirkanku yang menanti peluang dari dirimu. Berikan aku sesuatu yang engkau mampu, ku buktikanmu apa yang aku mau. Ku takkan pergi, akan tetap di sini, walaupun kabur semua pandanganku. Ku takkan pergi, berikan aku peluang yang aku nanti dari kamu. Thank you. Yeay, Faisal Saad. Apa khabar? Assalamualaikum. Sila tukar. Alhamdulillah. Terima kasih orangnya ya. pada pagi ini. Okey, usianya ini berapa? Saya 26 tahun. 26 tahun. Jadi dalam industri ini sudah berapa tahun? Saya baru kira jadi artis baru tak sampai setahun pun. Dah baru 6 bulan lebih macam tu saya untuk first debut saya lah baru-baru ni. Tadi menyanyikan single terbaru? Kedua. Peluang. Ceritakan sikit mengenai lagu tu. Okey, lagu Peluang ni menjadi runut bunyi untuk drama pendek
sempena Hari Autism baru-baru ni bulan 4 hari tu. Terbitan drama TV RTM dan pengarahnya adalah daripada orang drama TV RTM sendiri iaitu saudara Zairul Fahmi Khairuddin. Memang drama dia sangat-sangat terbaik lah. Berdurasi 30 minit. Lagu dia datang dahulu atau dramanya yang? Drama tu dah siap and dia just bagi tahu je sinopsis cerita and then Lirik dibuat oleh? Lirik dibuat oleh Narnia, komposer oleh Aryan Patriot Band. Okey, faham. Kita nak ikut berkenalan jugalah terlebih dahulu dengan Faisal ni kan. Okey, latar belakang macam mana sebenarnya boleh ke arah nyanyian ini? Okey, saya bermula masa saya umur 12 tahun. Saya saja je masuk pertandingan menyanyi kat sekolah and starting dari situ sebenarnya cikgu semua dapat detect lah. Oh, dia ni ada bakat menyanyi. Lepas tu family pun saya tak tahu. Starting dari situlah and saya masuk program reality kanak-kanak juga dulu. Okey. Okey. Tetapi untuk bidang nyanyian ini anda mendapat pendidikan formal ataupun informal? Tak ada. Saya banyak tengok YouTube, pergi tengok persembahan orang secara live, tandingan karaoke. Dari situ saya belajar. Kalau dari segi kelas vokal ke apa, saya tak pernah masuk kelas vokal yang bulanan tak pernah. Saya just macam masuk bengkel for 3 hours untuk beberapa bulan sekali, macam tu je lah. Tapi vokal anda mempunyai satu kekuatan ya. Apabila didengar itu, jadi single kedua ini akan lebih menyelahkan lagi. InsyaAllah. Anda insyaAllah. Siapa yang dirasakan teringin sekali untuk berduet? Kalau penyanyi Malaysia, saya sangat-sangat teringin nak berduet dengan Misha Omar. Okey. Okey, Faisal, branding dalam industri ni bagaimana? Branding. Branding saya akan letak walaupun saya kategori BBNU lah senang cerita kan, tapi saya akan lebihkan kepada stage presentation saya sebenarnya. Itu adalah branding saya kalau setiap persembahan saya. Okey, genre-nya? Saya genre pop. Pop lah. Tapi one day saya nak cuba pop dance. So kita tengoklah. Kalau ada rezeki mungkin saya letak SPM, saya perform apa antara lagu yang boleh didancekan sekarang ni? Uptown Funk. Okey. Visit the ice cold Michelle Pipe for a while ago. Macam itulah kita dance sikit. Okey. Kita tunjuk sikit. Nasib baik tak ada sakit jantung kan. Terkejut kan? Dia bagi tu tak ada warning tu. Zap. Tak ada. Itu jiwa penghibur. Maknanya bila-bila masa di mana sahaja boleh mempersembahkan. Selepas ini apa perancangannya? Mungkin ada nak membuat karya sendiri, lagu sendiri mungkin? Saya ada beberapa lirik yang saya dah tulis dan melodi yang saya dah buat sendiri. Tapi perancangan untuk the next single tu tengoklah insya-Allah kita akan keluarkan juga. Cepat atau lambat je dan SPM akan jadi tempat untuk saya promote. Jangan serik datang. Jangan serik. Takkan serik. Selain menyanyi apa lagi di antara aktiviti? Saya berlakon juga untuk drama dan juga hosting. Okey. Kita Hai, assalamualaikum, anda bersama dengan saya. Boleh. Malaysia, boleh? Boleh. Pitching terus kat sini ya. Boleh. Jangan lupa tahun hadapan kita ada satu program untuk mencari pengacara. Nanti kita akan maklumkan kemudian. Ni mentor dia nanti ya. Okey, boleh kongsikan IG. Okey, IG saya Faisal Saad, faysal.saad. Saya punya TikTok Faisal Mat Saad, FAYSAL.MDSAAD. So boleh follow kat situ. Okey. Untuk penutup ini lagu yang akan dibawakan, lagu apa ni? The next yang last saya akan bawa lagu Sekadar di Pinggiran. Sekadar di Pinggiran. Version saya sendiri insya-Allah. Wow. Okey, mungkin kata-kata terakhir untuk peminat anda di luar sana. Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih especially kepada SPM Selamat Pagi Malaysia sudi menjemput saya hari ini, dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang support dan mungkin akan lepas ni akan support saya insya-Allah. Teruskan up to date dengan apa aktiviti yang saya buat dan insya-Allah akan ada lebih banyak karya yang menarik lagi daripada saya. Okey, insya-Allah mungkin kalau dijemput menyertai pertandingan nyanyian di sebuah stesen TV mungkin ya. Wah. Dan itu antara wishlist. Okey. Tapi dia kena masuk pertandingan kita dulu, pengacara tu. Boleh. Insya-Allah. Banyakkan pendedahan. Insya-Allah. Terima kasih mentor. Terima kasih. Saya belum layak lagi, tapi apapun selamat maju jaya untuk anda dan kita tinggalkan lagunya Sekadar di Pinggiran. Okey, Sekadar di Pinggiran. Faisal. Terima kasih banyak kepada anda yang sudi bersama dengan kami mulai jam 8 hingga 10 pagi. Saya Syafiqah Ishak. Saya Ismail Adnan. Kita tinggalkan anda dengan Faisal dengan lagunya Sekadar di Pinggiran. Terima kasih. Assalamualaikum. Tiada guna kau berpakaian
embun kasih, apalah artinya di sebagai anisan atau rintihan. Untuk apa kau kembali lagi, sekadar hanya untuk menyakiti. Cukuplah sudah di sini saja, biar aku pendam luka. Hati sedih, hati pedih, mengenangkan keindahan bersamamu. Tidak ku sampai ke puncak sana, apalah daya bertahan cuma di pinggiran yang memilukan. Jauh sekali di sudut hati, menyimpan dendam yang amat mendalam. Akan ku sahut namamu sayang, sewaktu ku kesunyian. Hati pedih, mengenangkan keindahan bersamamu. Tidak ku sampai ke puncak sana, apalah daya bertahan cuma di pinggiran yang jauh sekali di sudut hati.